Kita start dengan OPP ke hari ni ke testimoni dulu? OPP dulu ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita, insyaAllah hari ni hari Ahad kita dikejutkan pagi ni dengan semalam dengan macam-macam lah berita yang mendukacitakan lah orang-orang terdekat kita dilanda musibah. So, kita harap semua kat sini baik-baik saja dan semoga cuaca hari ni Alhamdulillah nampak better. So hopefully keadaan lebih baiklah hari ni insyaAllah. Okay. So hari ni saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Intan Suraya Syahdan. Saya selaku MC pada hari ini dan insyaAllah untuk sesi hari ini kita akan bermula dengan pembentangan OPT, okay, Opportunity Presentation Preview, okay, good. And then selepas tu kita akan ada perkongsian testimoni daripada beberapa ahli kita dan penghujungnya kalau ada masa insyaAllah kita akan ada run up session lah. Okay, so untuk agenda yang pertama, saya akan dengan segala hormatnya mempersilakan diri sendiri untuk present OPT OPT hari ini. So untuk pengetahuan, insyaAllah saya akan menggunakan slide yang biasa kita guna masa dekat seminar di HQ. So dia akan sedikit berbeza lah dengan yang biasa kita tengok A4 punya size. Tapi sebenarnya konten dia sama je dan saya dah ambil the 10 kan. Saya ambil lebih kurang 10 sajalah yang penting. Kenapa ada 17 kat sini? Dia sebabnya dia ada bercampur. Okay. So kita mulakan insyaAllah. Sekejap saya sharekan slide kita dulu supaya kita jelas dekat sini. Okay. So, selamat datang pada semua yang sedang menonton. Hari ini saya nak membentangkan tentang peluang perniagaan Chuang Ho lah. Okay. So definisi kejayaan yang sebenarnya dalam Chuang Ho ialah seseorang yang betul-betul berjaya, seorang yang betul-betul berjaya haruslah memiliki wang, masa dan kesihatan secara serentak. Okay. Maksudnya dekat sini ialah jika kita ada wang yang banyak, okay, ada satu kategori manusia ni dia memang ada wang yang banyak sebab dia selalu bekerja, dia banyak bekerja, tapi dalam pada dia mengejar wang yang banyak tu, membina kekayaan dia akan kehilangan masa, banyak masa kehilangan kan. So, orang macam businessman yang sangat-sangat busy, dia kehilangan masa dengan anak-anak, dengan family dia, dan paling penting, yang paling sedih ialah dia kehilangan masa untuk diri sendiri dalam kebanyakan situasi. Okay. Dan bila kita terlampau kuat sangat bekerja pun, lama-lama kita punya kesihatan pun akan jadi semakin merosot sebab biasanya kalau kuat bekerja tu kurang rehat kan, makan pun tak tentu dan sebagainya. Okay. Dan ada satu lagi kategori manusia pula, dia ada masa yang sangat-sangat banyak yang macam kita, kebanyakan daripada kita mengalaminya lah dalam masa 1-2 tahun lepas kan. Kita ada masa yang sangat-sangat banyak, semua orang kena spend time dekat rumah sahaja kan, masa kita banyak. Tapi ada yang kekurangan wang sebab bila kita duduk kat rumah, ada yang telah diberhentikan kerja, ada yang dipotong gaji dan sebagainya kan. Dan pada masa yang sama juga ada daripada setengah kita yang mungkin mengalami dugaan kesihatan. Dalam keadaan sekarang ni kita dah tahu satu dunia pun dah terbukti, okay, bila kesihatan tu terjejas, satu dunia boleh shutdown. Okay? Kita dah mengalaminya dalam masa 1-2 tahun yang lepas. Dan ada lagi satu kategori manusia yang lagi sedih sebab dia ada duit pun dia tak ada, okay, kesihatan pun tak sihat, tapi dia ada masa je yang banyak. So mungkin masa yang banyak tu dia spend kat hospital ke apa kan, sebab dia tak sihat dan dia mungkin tak ada duit juga. Okay. So sebab itulah dekat Chuang Ho ni kita nak bagi satu peluang, nak bagi tahu semua orang bahawa dekat sini kita insyaAllah
ada jalannya untuk macam mana kita nak kecapi ketiga-tiga wang, masa dan kesihatan ni secara serentak. Okay, sangat-sangat penting sebenarnya untuk kita nak betul-betul berjaya. Okay, Shuangho ni pada siapa yang belum kenal lagi, Shuangho adalah sebuah perniagaan global bermula daripada Taiwan. Okay, bermula daripada Taiwan tahun 1987, 1988 dah masuk Malaysia. Okay, sampai sekarang sangat-sangat pesat berkembang maju dekat Malaysia. Selain tu sebenarnya Shuangho ada juga masuk di Thailand, Indonesia, Singapura, Myanmar dan negara-negara lain. Dan ini menunjukkan Shuangho adalah sebuah perniagaan global iaitu international. Maksudnya kita boleh sponsor ahli-ahli di negara-negara lain tanpa perlu mengeluarkan modal untuk membuka kedai dan sebagainya. Modal dia adalah registration fee itu saja dan itu adalah untuk ahli tersebut. Kita tak perlu nak bayar extra pun. Okay, so itu adalah potensinya bisnes ni. Okay. Selain daripada itu, mungkin saya boleh perkenalkan tentang kita punya logo. Mungkin dah lama orang dalam 1-2 tahun ni banyak orang berkenalan dengan Shuangho ni daripada kopi. Ada yang tak kenal pun nama company. Dia tahu nama company ni Kopi CEO kan. So nama company kita Shuangho. Shuangho ni logo dia. Ini bukan logo Japan Airlines Kadang-kadang orang confuse. Bulat merah ni sebenarnya adalah lambang 2 ekor bangau. Kalau boleh tengok kat sebelah kiri atas ni, 2 ekor bangau. Sebab nama Shuangho ni sebenarnya dalam bahasa Cina dia bermaksud double crane, 2 ekor bangau. Dan kalau tengok dia, bangau ni menghala pada arah yang sama, menunjukkan syarikat ni sangat-sangat menggalakkan kita buat bisnes bersama dengan pasangan. Sebab tu kalau perasan banyak benefit Shuangho daripada VM ke atas, memang dia akan bagi bersama dengan pasangan. Dia tak kisahlah pasangan tu buat bisnes ke tak. Okay, dan sangat best kan sebab tak ramai syarikat yang dia nak bagi benefit yang sama dengan pasangan kita. Okay, dan warna merah tu warna Ong lah untuk orang Cina dan bulat tu menandakan harmoni. Okay, dan itulah sedikit tentang kita punya logo. So logo kita pun sebenarnya dah sedikit sebanyak melambangkan lah syarikat ni macam mana dan hala tuju dia. Okay. Okay. Shuangho ni ada core product. Okay. Core product yang kita semua maklum iaitu Lingzi. Okay. Lingzi adalah antara produk pertama yang dikeluarkan oleh syarikat Shuangho dan masih ada sampai sekarang, malah dah ada beberapa jenis grade Lingzi lah. Okay. So kita kenalah memahami tentang sedikit sebanyak tentang Lingzi. So apa dia Lingzi ni? Lingzi ni adalah sejenis herba yang dah wujud sejak beribu-ribu tahun dulu dan setelah diamalkan oleh Maharaja Cina sejak beribu-ribu tahun dulu. Dia bukan sesuatu benda yang baru, dicipta. Okay. So secara generalnya Lingzi ni memang ada fungsi merawat. Dan saintis dia bukannya sejenis ubat, bukan sejenis makanan biasa, bukan macam cendawan biasa yang kita makan tu, tapi saintis memanggil dia adaptogen. Maksudnya dia masuk dalam badan dan dia adapt dengan keadaan badan kita. Dia akan normalizekan saja badan kita, apa-apa yang tak betul, apa-apa yang kotor dan sebagainya. Dan yang memulihkan keadaan badan sebenarnya ialah organ-organ dalam sistem badan kita sendiri. So macam mana Lingzi ni berfungsi ialah kalau kita nak berkenalan dengan Lingzi ni, salah satu daripada elemen yang ada dekat dalam dia bernama tritipin. Okay, tritipin fungsi dia ialah melaraskan immune system. Kita tahu immune system kalau terlampau lemah, kita mudah diserang penyakit, diserang virus, diserang ataupun kanser pun adalah disebabkan immune system yang lemah. Okay, dan sebenarnya ramai orang tak tahu immune system tak boleh nak terlampau aktif juga. Kalau kita sibuk nak boost immune system kita kan, tiba-tiba kita immune system jadi too aktif pun tak boleh juga. Boleh mendatangkan penyakit yang sangat-sangat berbahaya, namanya autoimmune disorder. So tritipin ni sangat-sangat berfungsi untuk melaraskan immune system. Maksudnya dia mampu untuk meredakan immune system kalau immune system seseorang itu terlampau aktif. Okay? Secara semula jadi memang
Lindsay atau tretepins ni boleh buat benda ni. Kedua, tretepins juga boleh mengurangkan kolesterol, mempergiatkan pelautan trombus. Okay, apa maksud mempergiatkan pelautan trombus ni? Kalau tengok dekat gambar rajah kat bawah ni, ini adalah gambar rajah keratan lintas salur darah kita. Bayangkan dia macam parit. Okay. Parit sepatutnya ada air deras flow cantik je kan. Okay. Dalam salur darah kita pun sepatutnya ada flow darah cantik je jalan. Sebab darah membawa NOW kan, nutrient, oksigen dengan air, water. Tapi jika kita punya salur darah tu ada banyak lemak dan kolesterol daripada pemakanan kita lah, daripada mana pula datang kan lemak kolesterol ni. So bila terlampau banyak lemak dan kolesterol ni, mungkin darah kita lama-lama akan jadi pekat. Okay, dan ada lemak dan kolesterol yang bercampur-campur dalam darah tu yang jadi pekat dan berketul-ketul, dan juga ada yang lemak kolesterol yang menempel dekat tepi salur darah kita. Okay, salur darah kita ni sebenarnya bukan besar ni, dia halus macam rambut, halus sangat macam rambut. Okay, ni dia dah enlarge lah. So bayangkan salur darah yang halus macam rambut tu ada pula macam ada lumut pula dekat keliling dia, kerak-kerak lemak dengan kolesterol ni. So jadilah ada laluan darah yang sempit. Nampak tak yang sempit ni? Yang sempit ni lah akan menjadikan kita mengalami tekanan darah tinggi. Okay, tekanan darah tinggi tu sebenarnya sebab ada laluan sempit akibat ada lemak dengan kolesterol yang dah menempel macam lumut lah dekat dinding salur darah tu. So bila dah ada salur darah yang dah menyempit dekat sini, yang darah tadi kan ada yang pekat-pekat kan, lepas tu ada yang berketul-ketul lah. Yang berketul-ketul tu kalau dia tersumbat dekat salur darah yang dah sempit tu, itulah nama dia, situasi tu, keadaan tu nama dia penyumbatan trombus. Okay, penyumbatan trombus ni yang menyebabkan salur darah tu stuck kat situ, tersumbat dekat situ, dan kalau tersumbat tu kena dekat tangan kita rasa kebas-kebas, tak rasa apa-apa lah. Kebas-kebas, pernah tak tiba-tiba rasa kebas, tiba-tiba kaki rasa kebas. Baru-baru ni ada orang share, dia pergi klinik sebab dia kata muka dia sebelah dah rasa kebas. Okay, bahaya tu sebab dah bahagian kepala kan. So sumbat tu kalau dia tersangkut dekat salur jantung kita boleh dapat heart attack, kalau dia tersangkut dekat saraf pangkal otak kita boleh dapat stroke. Okay, dan sumbat ni kita tak boleh pilih dia nak pergi kat mana. Okay, kat mana-mana lah dia jadi. Kalau kita rasa kebas-kebas kat kaki dan tangan tu, bersyukurlah. Maksudnya badan kita dah bagi signal ada salur darah kita yang dah tersumbat. So Lindsay ni, tretepins ni dia boleh bantu untuk menjalankan trombus, penyumbatan trombus tu macam mana, sebab dia boleh bantu melarutkan lemak dan kolesterol ni. Secara tak langsung dia boleh memperbaiki kekenyalan pembuluh darah dan menambah sifat pengaliran darah. Sebab pembuluh darah ni dia perlu kenyal. Bila jantung kita pump darah kan, kita punya pembuluh darah akan kembang kuncup macam tu. Tapi kalau kita ada lemak dengan kolesterol, kerak-kerak pada dinding salur darah kita, dia dah tak kenyal, dia dah jadi stiff, keras. Okay, so kalau keras, bila masa dia nak kembang kuncup tu boleh jadi dia pecah. Okay, so macam mana tretepins ni membantu, macam tadilah, akan bantu larutkan lemak dan kolesterol, kita soft daripada punca dia. Okay, dan juga kita bila lemak dan kolesterol tu dah clear, darah akan flow dengan cantik lah kan. Bila darah flow dengan cantik, lemak dan kolesterol kat dalam darah pun akan lama-lama tak adalah pekat sangat darah tu dan perjalanan darah akan jadi macam biasa. Selain tu, tretepins juga mempergiatkan fungsi penyah toksinan hati dan limfa. So ini adalah antara poin yang sangat-sangat penting yang akan saya mentionkan dalam slide yang seterusnya, di mana kita tahu kalau orang yang mengalami alahan, dia memang disebabkan oleh hati yang sangat-sangat kotor. Okay, so bila kita dapat bersihkan fungsi hati, detox sampai ke hati, secara tak langsung kita dapat memperbaiki alahan, apa-apa jenis alergi pun. Okay, so orang selalu kata detox perut lah, detox ni. Memang macam-macam detox, tapi hanya kita punya Lindsay YK Ganoderma yang dapat pengiktirafan, dapat detox sampai ke hati. Okay, right, seterusnya. Selain tretepins, kita ada lagi satu elemen dalam Lindsay iaitu polysaccharida macromolecule. Macam tretepins tadi, dia bantu untuk
melaraskan imun sistem yang terlampau aktif. Polisakarida makromolekul ni pula fungsi dia ialah untuk kuatkan imun sistem untuk orang yang mengalami imun sistem yang lemah. Selain itu dia mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati sebab sel-sel dalam badan kita ni boleh reproduce, boleh regenerate. Macam rambut kita kalau kita potong kan boleh tumbuh balik, kuku kita potong boleh tumbuh balik. Sama juga dengan hati, sel hati kita kalau ada yang dah rosak ke, dah mati ke, sepatutnya dia boleh tumbuh balik. Tapi kalau badan kita tak sihat, itu yang sama ada sel-sel mati tu tak dapat disingkirkan ataupun sel-sel baru tak dapat nak tumbuh. So polisakarida makromolekul ni bantu untuk mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Kenapa hati ni sangat-sangat penting? Sebab hati ni adalah salah satu organ yang sangat susah untuk dibersihkan. Dia ada macam-macam fungsi dalam badan kita. Salah satunya ialah sebagai filter. Senang cakap lah, saya ni bukan doktor kan. So kita cakap dalam bahasa yang orang mudah faham. Hati ni seolah-olah filter, seolah-olah penapis. Apa-apa yang kita makan masuk dalam badan kita akan ditapis pada hati. So bayangkan kalau kita ada penapis air kat rumah tu kan, dia takat tapis air pipe je kan. Air pipe tu kalau kita tengok pun jernih je kan. Tapi bila tapis macam-macam ada dekat penapis tu sampai setiap 2 bulan kena tukar. Tak boleh cuci dah. Setiap 2 bulan kena tukar filter. Bayangkan kita punya hati dah berapa tahun ditapis, bukan air pipe je. Macam-macam, air teh tarik kan, air Milo, KFC dan sebagainya. So tak pernah dicuci. Dan bila hati kita tu dah tepu, sepatutnya kalau kita makan benda-benda yang semula jadi, yang elok, tak ada masalah pun. Badan kita memang boleh singkirkan dan segala macam-macam. Dia jadi masalah sebab kita makan banyak sangat benda-benda yang badan tak boleh nak singkirkan. Benda-benda yang sintetik, benda-benda proses. Dan Lindsay ni, hati ni bila dia dah tepu, dia dah tak berupaya nak menapis. Bila tak berupaya nak menapis darah, semua darah yang disebarkan ke seluruh badan dah jadi darah yang tak ditapis lah, darah kotor. Sebab itulah bila darah kotor pergi ke seluruh badan, dia akan merosakkanlah organ-organ satu persatu. Sebab itu sangat-sangat penting untuk membersihkan hati. Selain itu, polisakarida makromolekul juga menghapuskan radikal bebas dan memperbaiki keadaan badan. Elemen ketiga yang kita nak share kat sini adalah nukleus Lindsay. Ini pula mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Ada setengah orang yang ada masalah yang dia kalau terluka, luka dia lambat sembuh, lambat kering. Padahal sepatutnya darah dalam badan dia sepatutnya flow lah. Tapi bila kita ada cedera, luka, sepatutnya darah stop mengalir. Dan darah akan melekat-lekat kat situ kan, macam clot. Tapi orang yang mengalami masalah yang tak boleh nak stop darah ni sebab darah dia tak boleh nak clot. So nukleus Lindsay ni akan membantu untuk mengawal pelekatan papan darah. Maksudnya dia akan bantulah supaya darah akan clot pada masa yang sepatutnya. Selain itu ada protein alga-8 yang membantu untuk melaraskan imun sistem. Again, dia fungsi dia sama lebih kurang macam teraterpin, iaitu melambatkan imun sistem. Di mana kalau orang yang ada masalah autoimun ni, biasanya dia akan diberi rawatan dengan steroid untuk suppress kita punya imun sistem. Masalahnya ialah bila kita ambil steroid, memang kita punya imun sistem akan suppress, tapi sistem lain pun akan suppress sama dan ada banyak lagi kesan sampingan buruk bila kita ambil steroid. So Lindsay ni akan bantu meredakan imun sistem yang terlampau tinggi tapi dengan cara yang lebih semula jadi. So tak ada kesan sampingan. Alright, so ini adalah gambar rajah kesihatan fizikal. Tadi kan slide pertama kita cakap orang yang betul-betul berjaya ialah yang mempunyai wang, masa dan kesihatan serentak. So kesihatan yang optimal ni kita cakap macam mana? Kesihatan ni ialah bila ke-6 sistem utama ni, iaitu sistem pernafasan, sistem saraf, sistem peredaran, sistem pertahanan, sistem rembesan dan metabolisme dan juga sistem penghadaman berjalan dengan baik secara serentak. 6 sistem ni mesti berjalan dengan baik secara serentak, barulah badan kita betul-betul sihat. Kenapa? Sebab
setiap sistem ada fungsi dia lah. Sistem pernafasan ni nak bantu oksigen masuk kan. Sistem saraf ni penting lah sebab dia macam kita punya wire telefon. Dia nak otak nak bagi tahu tangan supaya angkat tangan kan. Kalau sistem saraf off, katakanlah kita pegang benda panas. Kita pegang tangan kita, pegang cerit panas, saraf kita out. Okay, otak bagi tahu dekat otak bagi macam tangan bagi tahu kat otak, benda ni panas. Tapi otak nak bagi tahu tangan untuk angkat tu, ada jam kat situ. So akibatnya tangan tak diangkat. Okay, tangan kita tak diangkat. Apa jadi? Okay, benda tu panas, lama-lama tangan kita melecur lah. Itu bahayanya kalau sistem saraf kita ada masalah. Itu satu contoh lah. Okay. So adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan saraf seperti migraine, epilepsi, sawan, masalah tidur ataupun penyakit Parkinson. Orang yang macam menggigil tu kan, itu sebenarnya adalah masalah saraf. So sistem peredaran pun sangat-sangat penting juga sebab tadi kan cakap dia bawa darah membawa nutrien, oksigen dan water. So kalau badan kita tak dapat cukup oksigen, tak boleh lah kan, tak dapat lah nak singkirkan toksin. Kalau tak cukup nutrien pun tak boleh juga. Nanti ada yang tak cukup vitamin, tak cukup segalanya. So sistem peredaran pun sangat-sangat penting. Kalau tersumbat tadi, macam kita cakap ada penyumbatan thrombus pun boleh dapat heart attack dan sebagainya. Sistem pengharaman penting tak? Of course penting juga sebab dia adalah insight dalam banyak-banyak sesi kita pernah share sebelum ni. Kita kata ada satu pepatah dulu mengatakan umpama kalau kita tak sembelit, kita tak sakit lah. Kebanyakan penyakit memang bermula dengan sistem pengharaman yang tak elok, iaitu sembelit. Yang ramai kita tak tahu. Okay? So sistem pengharaman sangat-sangat penting sebab dekat atas tu dah buat kerja, lepas tu ada sampah dia kan, sisa-sisa dia perlu dikeluarkan. Tapi kalau sistem pengharaman ada masalah, sampah-sampah tu tak boleh dikeluarkan dan dia akan naik balik jadi toksik dan mengganggu sistem lain ke atas tu. Okey, sistem rembesan dan metabolisme penting tak? Of course penting juga. Dia melibatkan hati, melibatkan juga usus. Okey, orang yang mengalami masalah kencing manis, penuaan ni maksudnya tua sebelum masa lah. Memanglah semua orang tua tapi maksudnya tua sebelum masa. Ada orang umur 30 tapi umur macam 50 tahun kan. Maksudnya dia tua. Dia lebih tua daripada usia dia. Dan juga sistem pertahanan. Sistem pertahanan ni of course sangat-sangat penting. Sekarang kita satu dunia pun dah tahu kalau sistem imun kita lemah, kita mudah diserang virus, dah macam-macam virus lah ada sekarang ni kan. Dulu ada AIDS saja yang orang takut, sekarang ada macam-macam virus. Dan juga sistem pertahanan juga macam tadi, kalau sistem pertahanan tu terlampau aktif, kalau sistem pertahanan terlampau lemah, askar kita lemah kan, mudah diserang. Tapi kalau sistem pertahanan terlampau aktif, askar kita boleh tembak kawan-kawan dia sendiri, bukan musuh saja, itu maksudnya. Dan sistem pernafasan tadi dah cakap kan. So sebenarnya kesemua-semua sistem ni kalau berada dalam keadaan baik secara serentak, semua ada fungsi-fungsi dia yang tersendiri. Dan kalau dan fungsi lingsi sebenarnya hanyalah masuk, bersihkan apa-apa yang tersumbat, okey, apa-apa yang sepatutnya disingkirkan, apa-apa yang dah tak aktif ke akan dikejutkan semula. Dan bila diorang semua diorang ni maksudnya sistem badan kita lah dah beroperasi dengan baik, yang mengepam akan mengepam, yang merembeskan akan merembeskan, nanti insya-Allah badan kita akan baik pulih secara sendirinya. Sebab semua ni kan dah dicipta cantik dah sebenarnya kan. Okay, so lingzi ni, apa tanda-tanda awal lepas makan lingzi dia? Adakah lepas makan lingzi tu kita terus baik? Kadang-kadang orang makan lingzi, tiba-tiba dia punya simptom-simptom subjektif memang terus baik. Macam magic kan? Contohnya kata kalau orang tu dia selalu sakit kepala, kali dia makan lingzi tiba-tiba terus tak sakit kepala. Baru-baru ni ada orang share dia sakit bahu dah lama. Dia makan satu sachet je lingzi, terus baik. Terus stop dia makan. Punyalah menakjubkan kan dia kata. Tapi selain daripada tu mungkin awal-awal makan kita jadi selera makan jadi bertambah baik. Okay, ada orang yang keadaan tidur dia pun better. Kalau dulu sebelum dia tak boleh tidur, sekarang dia dah boleh tidur. Perkumuhan jadi lebih lancar, lebih cergas. Okay, so itu adalah tanda-tanda awal yang biasa lepas makan lingzi. Ini bukan saya cakap memang
memang dah dikatakan dalam sistem memang macam ni. So siapa yang pernah dah makan linzi mesti setuju kan benda ni. Okay, tapi itu bukan benda-benda yang kita nak. Kita tak nak benda yang best-best sangat. Sebab apa? Sebab yang bestnya lepas makan linzi yang kita nak alami ialah krisis penyembuhan yang nombor 2 tu. Kenapa? Sebab krisis penyembuhan tu daripada nama dia ialah satu proses yang badan kita sedang lalui untuk sembuh. Kan? Best tak? Okay, so daripada nama dia best lah sebab dia ada satu proses nak sembuh. Ini adalah reaksi positif. Okay, fenomena penyahtoksinan. So, jangan risau. Apa dia krisis penyembuhan ni? Kadang-kadang simptom-simptom yang asal tadi jadi agak serius pula. Tadi sakit-sakit bahu, sakit kepala, dah best dah kan? Terus stop makan linzi kan? Tapi bila kita kata cuba sambung makan linzi. Okeylah, sambung 2-3 hari lepas tu jadi lebih serius. Yang sakit kepala tu lebih berdenyut. Yang sakit bahu tu lebih lah tak boleh nak toleh ke lagi sakit daripada sebelum ni. So kalau ada sesiapa yang mengalami keadaan yang macam ni, masa tengah makan linzi, kita akan cakap tahniah sangat. Sebab itu adalah satu proses insyaAllah yang menunjukkan badan kita sedang melalui krisis penyembuhan. Itu yang kita nak kan? Kita nak badan kita lebih sembuh. Selain tu ada selera makan yang kurang berselera. Tadi dah makanan dah okey boleh makan, tiba-tiba jadi kurang berselera pula. Ada juga yang kata lebih berselera, ada juga. Itu pun dia risau juga kan. Kadang-kadang ada yang orang kata tidur dia dah susah nak tidur malam. Kan? Susah nak tidur malam. Ataupun terlampau banyak sangat tidur pun ada yang nombor 5 tu. Jadi mengantuk sangat pun ada juga. Ada yang jadi lebih sembelit atau lebih cerit-berit. Okay? Ataupun dahaga, kembung perut, urtikaria ni gatal-gatal kulit dan lain-lain. So, krisis penyembuhan ni adalah satu fenomena sementara, jangan risau. Dan bukan kita akan mengalami serentak semua ni. Dan bukan kita akan mengalami semua ni pun. Kadang-kadang ada orang mengalami simptom-simptom yang lain. Okay? Cara krisis penyembuhan yang lain bergantung pada keadaan badan kita sendiri dan juga bergantung pada dos linzi yang kita ambil. Okay? Kenapa krisis penyembuhan ni perlu dilakukan? Sebab linzi ni dia bukan magic. Dia masuk dalam badan. Macam tadi kan kita cerita pasal kalau sarung darah tu ada lemak dengan kolesterol. Macam mana cara tim nak singkirkan lemak dan kolesterol tu? Takkanlah magic hilang macam tu je kan? So biasanya kadang-kadang saya bagi contoh orang yang makan linzi, kadang-kadang dia akan notice najis dia, macam saya cakap najis dia macam sedikit berminyak, berlendir kan. Kebanyakannya dialami oleh orang-orang yang mengalami masalah darah tinggi atau high cholesterol. Kata kenapa dia punya bila dia membuang tu macam berminyak-minyak, macam berlendir. So itulah dia lemak dengan kolesterol dalam badan kita yang nak disingkirkan keluar. Kan nampak macam pelik lah kan. Ada yang kata sebelum ni susah nak membuang, tiba-tiba lepas makan linzi banyaknya. Sikit-sikit pergi toilet sama ada kencing atau buang yang besar. Kata mana datangnya benda-benda ni? Mana datang? Daripada badan kita lah kan. Daripada mana lagi yang selama ni kita rasa badan tak sedap tu sebab benda-benda tu tak keluar. Okay, so apa linzi buat? Linzi ni kalau siapa yang pernah tengok dokumentari pasal cendawan tu kan, linzi ni punya karakter atau cendawan ni punya karakter secara semula jadi ialah dia macam dia adalah sebuah kulat kan yang dia macam seolah-olah dia makan lah benda-benda tak elok. Jadi bila dia makan benda-benda tak elok tu dia keluarkanlah daripada badan kita. So jangan risau, okay, biasanya dalam proses krisis penyembuhan adalah sedikit tak selesa sebab bayangkan kita punya rumah dah lama tak spring cleaning, satu hari kita nak buat spring cleaning kita akan angkat bawah kapet, tiba-tiba tengok ada lipas mati lah, tikus mati kan tak selesa kan benda tu. Tapi kita kenalah bersihkan juga, kenalah habuk-habuk dekat belakang TV tu kena keluarkan juga, kena hadap juga. Bila dah clearkan semua tu insyaAllah akan jadi lebih selesa. Antara beberapa feedback daripada downline saya yang pernah share, dia kata lepas minum kopi CEO saja, minum kopi CEO sebab ada ekstrak linzi dalam dia, dia kata kenapa rasa macam cerit-berit, beberapa hari cerit-berit. So saya kata mungkin adalah satu krisis penyembuhan. Dia kata okey, dia rasa dia percayalah sebab dia kata walaupun dia cerit-berit, dia tak adalah macam sakit perut yang macam pejing lepas keracunan makanan ke, bukan. Dia just membuang saja dan lepas membuang tu dia rasa lega. Okay, so itu adalah
satu contoh krisis penyembuhan, iaitu bila kita dah keluarkan benda-benda yang tak elok tu, badan kita akan jadi lebih baik. So, jangan takut benda-benda tu nak keluar. Kita kena takut benda-benda kotor tu tak keluar. Itu yang kita takut sebenarnya. Okay. Alright, so sebelum ni saya ada cakap tentang akreditasi Lindsay kita, wakil derma yang mendapat pengiktirafan untuk membersihkan hati. So inilah sijilnya. Ini sijil lama sebenarnya. Sijil ni diperbaharui lepas beberapa tahun. So sijil ni telah diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan Taiwan, di mana kita punya YK Ganoderma yang Lindsay dalam kapsul tu mendapat pengiktirafan melalui kajian saintifik dan klinikal yang mengatakan YK Ganoderma dapat melaraskan imun sistem. Ada 5 poin untuk imun sistem punya regulatory, iaitu dapat mempergiatkan penghasilan antibody. Antibody ni macam senapang lah untuk kita melawan virus. Dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel-sel immunity. Sel-sel immunity adalah askar yang melawan musuh. Okay, dapat menyelaraskan fungsi sel T. Fungsi sel T ni sangat-sangat penting untuk masalah autoimmune disorder. Okay, yang immunity terlampau aktif tu. Dapat mengaktifkan sel pembunuh semula jadi. Ini adalah sangat-sangat penting untuk pesakit kanser, iaitu natural killer cells yang boleh membunuh sel-sel kanser. Dan poin kelima dekat sini adalah dapat mempergiatkan keaktifan phagocyte. So phagocyte ni adalah sistem pertahanan kita yang pertama. Okey, dan seterusnya yang B ni pula, poin yang kedua ialah YK Ganoderma juga telah terbukti melalui keputusan kajian dapat berkesan untuk merawat kecederaan limpa dan hati tikus yang disebabkan oleh karbon tetrachloride. Okey, macam mana ujian yang dijalankan ialah ada dalam buku hijau. Kalau siapa yang ada buku hijau boleh rujuk buku hijau Ganoderma. Ada kajian yang mengatakan sel hati tikus telah disuntik dengan karbon tetrachloride tu, macam cancerous punya benda lah kan. Dia inject pada hati tikus tu daripada warna merah, okey, terus jadi warna hitam. Okey, hati tu jadi rosak lah, warna hitam terus. Okey, lepas tu bila telah diberi certain dose YK Ganoderma, okey, dos yang tertentu, hati tersebut yang warna hitam tu dapat pulih balik jadi warna merah. Okey, disebabkan keputusan kajian itulah kita dapat pengiktirafan ni lah, di mana YK Ganoderma dikatakan dapat menurunkan serum GOT dan GPT. Kalau kat Malaysia dia panggil indeks liver ni AST dan ALT kata silap. Dan juga kajian tu juga mengatakan YK Ganoderma dapat menambahkan kandungan protein dan limfa, di mana maksudnya bantu pembentukan sel-sel baru untuk hati. Okay, so YK Ganoderma adalah satu-satunya produk atau Lindsay dalam dunia ni yang mendapat pengiktirafan kedua-dua ni. Okay, seperti yang tertera di sini lah. Okay, so ini adalah antara beberapa produk yang Syuanghou keluarkan. YK Ganoderma adalah yang ini, botol yang ni. Kita ada produk yang terbaru sekarang kan, tak updated dekat dalam gambar ni, sorry, tapi kita dah ada targeted Lindsay iaitu YKI, YKK, YKB. Okay, ni YK2 ada. Selain tu kita ada YKI Plus yang untuk mata tu, okay, pun tak ada kat sini. Kita ada kopi dan teh adalah minuman kesihatan yang mengandungi ekstrak YK Ganoderma yang dapat sijil pengiktirafan tadi. Okay, ada dekat dalam kita punya kopi CEO pahit dan bergula, dan juga dalam Blue Chun Tea. Yang ni YKI Singapore ni, YKI tablet Singapore. Okay, sekarang Malaysia pun dah ada YKI Plus nama dia. Okay. Selain tu ini adalah kotak besar ni sebenarnya mengandungi satu botol YK Ganoderma dan satu botol Polen. Yang bawah ni Jiaho Twin Pack ialah mengandungi satu botol Jiaho Lindsay dan juga satu botol Polen. Super protein sangat-sangat bagus untuk orang yang mengalami masalah buah pinggang seperti gout ke kan. Dan lactoberry sangat-sangat bagus untuk masalah usus. Okay, untuk budak-budak. Ada mengandungi vitamin C yang tinggi. Vitaking sangat-sangat bagus untuk orang yang mengalami masalah sendi, sakit gigi. Baru-baru ni saya sakit gigi. Asma, semput pun elok makan Vitaking. Budak-budak yang mengalami pendarahan hidung pun dikatakan elok ambil Vitaking.
Okay, selain tu Nutri Health tablet pula mengandungi 50%, dalam satu tablet tu mengandungi 50% Jaholingin dan 50% Polen. Kita ada calcium tablet, okay, dan juga seasoning untuk masak. Siapa yang masak kurang sedap, cuba tambah Jaho seasoning, insyaAllah memang sedap. Dan ada high fiber iaitu one of the elemen terpenting lah dalam set perut kita. Okay, set perut kita ialah fiber, lactoberry dan protein. Set perut yang paling-paling basic lah. Okay. Right. Selain tu kita juga ada set penjagaan diri iaitu ada shower gel, shampoo, health, daily care dengan scalp care, dengan hair serum. Foaming dew ni cuci muka yang biasa punya, dan ini adalah lotion. Dan Greenzy ni Greenzy packaging lama. Okay, Greenzy packaging baru tak macam ni. Yang ada, yang ni memang lama punya packaging. Sekarang kita ada neem extract dan juga extract miswak. Okay. Kita punya set produk penjagaan diri ni 90% natural. Okay, tak ada mengandungi bahan-bahan kimia yang terlarang. Bahan kimia of course ada untuk stabilize the product, tapi tak ada bahan kimia yang berbahaya. Dan Greenzy kita ni ada banyak sangat kegunaan selain daripada jadi ubat gigi lah. Okay. Kita juga ada set penjagaan kulit Aquasense. Ni high end punya produk lah untuk orang-orang yang ni adalah macam anti-aging punya produk. Dan Aquasense terdiri daripada pencuci muka, ada toner, ada ini renewal cream, okay, untuk anti-aging punya cream. Dalam dia ada stem cell. Dan ini adalah set lengkap je lah. Ada hydrating lifting cream, ada makeup remover, sangat-sangat bagus. Sunscreen sangat-sangat bagus untuk protect kulit kita daripada sinaran matahari setiap hari, kena pakai. Exfoliating cream pakai seminggu 2 kali. Ini adalah cleanser berasaskan amino acid. Amino acid ni sangat-sangat mesra dengan kulit. So dia insyaAllah tak akan merengsakan kulit kan. Dan biasanya biasanya kalau kita cuci guna pencuci muka yang lain kan, sebelum ni kita akan rasa tegang muka, dan kadang-kadang kita rasa best kan, tegang tu rasa macam bersih kan. Sebenarnya tu benda yang tak elok kan. Sebenarnya kalau muka kita rasa tegang lepas cuci muka tu sebab dia ada bahan kimia yang terlampau kuat kat dalam tu. So kalau siapa yang dah cuba kita punya amino acid cleanser, lepas cuci kan kita rasa biasa je, kita rasa muka kita bersih tapi tak adalah rasa tegang atau megah-megah atau sebagainya, tak ada. Okay, selain tu kita juga ada Go Eco Products untuk cuci baju dan juga untuk all purpose cleaner. Boleh cuci pinggan, cuci kereta, cuci toilet, semua boleh pakai all purpose cleaner ni. Dan ini adalah bioenzyme product, sangat-sangat mesra alam. Ada yang gunakan lebihan-lebihan air cuci tu untuk disiramkan pada pokok, jadi baju pokok. So ni sangat-sangat bagus lah. Okay. Dan seterusnya, kalau orang dia baru berkenalan dengan Syuanghor dan berminat nak menggunakan produk-produk Syuanghor, kita selalu ajak mereka join ahli kan, join membership. Tapi kita kebanyakan ni orang akan question lah, kenapa nak kena join membership kan, nak beli je tak boleh ke? Of course boleh kalau beli je, tapi menjadi tanggungjawab kita lah nak kena explain apakah faedah-faedah untuk menjadi ahli Syuanghor. So antara faedah menjadi ahli Syuanghor selain kita dapat menggunakan produk-produk yang best tu dengan harga yang lebih murah, okay, kita juga layak untuk mendapat ni 9 jenis bonus dalam rancangan perniagaan Syuanghor. Okay, of course bila kita jadi member kita akan dapat pembelian yang lebih murah lah, sebab harga ahli dengan harga bukan ahli berbeza. Contohnya kopi harga RM40 untuk ahli dan bukan ahli sekotak tu RM46. So jika kita dah jadi ahli, kita boleh immediately layak mendapat that discount, dan juga kita layak untuk dapat bonus pertama iaitu keuntungan runcit. So keuntungan runcit ni macam kita berniaga biasalah kan. Kalau biasa orang buat dropship, dia jual barang harga RM10, dia dapat untung RM2 harga dropship contohnya. So kalau kopi kita dapat untung runcit RM6 sebab harga bukan ahli ialah RM46. Dan contohnya kalau kita jual sebotol YK Ganoderma kepada yang bukan ahli, kita dapat untung runcit sebanyak RM40 satu botol. Okey, keuntungan runcit. Tapi biasanya kalau orang beli YK Ganoderma, kita dah terus sign up ahli, sebab
yuran keahlian hanya RM15 kan, lagi murah daripada dia nak bagi kita ekstra tu. So keuntungan runcit clear kan? Sangat mudah nak faham. Seterusnya kita boleh layak juga untuk dapat bonus prestasi. So apa bonus prestasi? Bonus prestasi ni berubah daripada 4 ke 28%. Daripada nama dia bermaksud prestasi kita pada bulan tersebut. Bergantunglah prestasi kita bagus ke tak bagus bulan tersebut. Kalau prestasi bulan kita bagus, kita dapatlah mungkin 16% ke atau 28% ke. Tapi kalau bulan seterusnya kita dah prestasi kita tak bagus, kita tak banyak buat kerja, kita dapatlah bonus yang lebih rendah daripada sebelumnya. Tak ada masalah. Okay. So macam mana bonus prestasi ni dikira adalah mengikut nilai mata PV. Sebab setiap produk ada nilai mata PV dia yang tertentu. Macam kopi, dia ada PV dia adalah 26. Kalau YK Ganoderma, PV dia adalah 222 PV. Okay. So bonus prestasi ni kita akan mula dapat bila kita dapat achieve 400 PV dalam satu bulan. Macam keuntungan runcit tu tak ada syarat. Syarat dia ialah kita jual pada non-member je, kita dah layak dapat untuk runcit. Tapi bonus prestasi ni untuk kita layak achieve the 4% dan bila kita punya group PV dapat achieve 400 PV. Okay, so bermula daripada 400 PV dan kalau sebulan kita dapat achieve 800 PV, kita dapat 800. Lebih kurang RM64 kat sini. 1600 PV, kita dapat lebih kurang RM192, 12%. 3200 PV, kita dapat lebih kurang 16%, iaitu sebanyak lebih kurang RM512. 5200 PV, kita akan dapat bonus prestasi 20%. 8800 dapat 24% dan seterusnya. Bila kita dapat 13000 PV dalam grup PV kita akan dapat 28%. Biasanya dekat sini bonus lebih kurang 1 ke 3000. Okay, so nilai mata PV ni adalah dikira daripada satu hari bulan-bulan pertama hingga ke hari terakhir bulan tersebut. 28 ke, 30 ke, 31, kita akan kira pada hari terakhir bulan tersebut. Maksudnya kita tak perlu beli banyak-banyak sekaligus masa untuk mendapatkan bonus prestasi. Kita boleh beli sikit-sikit, hari ni beli sikit, hari esok beli sikit, dan jumlah keseluruhan dalam satu bulan tu akan dikirakan sebagai dia punya bonus prestasi lah. Dan PV ni tak akan accumulate, tak akan terkumpul dan bulan ni punya adalah bulan ni saja. Bulan depan dia tak akan dibawa ke bulan seterusnya. Maksudnya bulan depan akan start daripada zero semula. Okay, so macam mana kalau kita nak achieve 13,000 ni kan macam banyak sangat kan. Dia kalau ikut Shangho punya sistem ialah kita tak perlulah nak seorang-seorang nak achieve 13,000 ni. Sebab itulah kita mengamalkan konsep network marketing. So network marketing ni adalah konsep berjemaah lah. Okay, kita jangan buat kerja seorang-seorang. Contohnya, katakanlah kita semua I believe dah cuba produk Shangho kan. Dan kita rasa produk Shangho, mana-mana lah kalau kita pernah cuba 1 ke 2 produk ke tak kisah, dah dapat manfaat dia, kita janganlah makan seorang-seorang, kita share dekat orang. So katakanlah kita share dekat 15 orang dan mengikut kiraan daripada sistem ni adalah contoh saja. Ini tak wajib untuk kita follow. Maksudnya bukanlah wajib untuk kita maintain certain PV. Itu maksud dia. Okay? Tak wajib maintain certain PV. Tapi contohnya lah kalau kita consume lebih kurang 200 PV sahaja setiap bulan. 200 PV ni seolah-olah macam sebotol YK Ganoderma cukup lah. Okay? So kalau kita dah makan 200 PV setiap bulan, okay, ataupun kita ambil kopi, ambil shampoo, ambil sabun semua, total 200 PV pun boleh juga. Kita share dekat kita family, kawan-kawan, ipar-duai ke, saudara mara kan. Share pada 15 orang. So bila kita dah share pada 15 orang, biasanya mengikut sistem, orang akan duplikasi apa yang kita buat. So kalau kita consume 200 PV punya produk, yang kita share dengan tu akan duplicate juga, iaitu consume juga 200 PV yang kita amalkan tu. So kalau dalam 15 orang tu semua consume 200 PV, termasuk kita dah achieve 3,200 PV, iaitu bonus sebanyak RM512. Okay? Ini ada cerita cara laju lah, jangan terkejut pula. Dengar je. Okay, so mengikut sistem, bila kita dah achieve RM512, maksudnya bila kita dah ada 15 orang dalam network kita, mengikut statistiknya akan ada 3 hingga 4 orang keen leaders. Keen leaders ni orang yang berminat. Orang yang berminat nak jadi macam kita.
Okay, so akan ada 4 orang yang akan bertanya. Akan bertanya macam, kenapa you makan 200 macam kita orang juga tapi you dapat RM512? Pelik kan? Kenapa dia orang makan 200 tapi dia orang tak dapat apa-apa? So kita cakap lah, sebab you tak share dengan orang. Kalau you nak dapat RM512 juga, cuba you share dengan 15 orang. Nanti orang pun akan consume 200 PV, baru you akan dapat 512. Maksudnya kita duplicate apa yang kita buat dan kita suruh download kita buat benda yang sama. Okay? So bila 4 orang yang bertanya tu pun duplicate apa yang kita buat dan setiap orang buat 3,200 tambah dengan kita. Sebenarnya kita buat 200 juga kan, kita consume 200 je kan, keliling kita ni yang menjadikan kita 3,200. Lepas tu bila ada 4 lagi muncul 3,200, termasuklah kita punya PV tadi, kita dah dapat achieve 13,000 dah. Okay, so nampak 13,000 tu macam banyak sangat kan, tapi sebenarnya dia bermula daripada lebih kurang 200 PV saja. Lepas tu dia jadi 3,200 dan daripada 3,200 ni dia boleh terus jadi 13,000. Okey, bila dah ada 13,000 ni, kita dah jadi Vice Manager. Okey, Vice Manager adalah satu milestone dekat dalam Shongho, di mana bila kita dah dapat Vice Manager, kita dah layak untuk mendapat bonus-bonus kepimpinan, iaitu lagi 6 bonus yang di-offerkan oleh Shongho. Okay, bonus kepimpinan ni adalah passive income. Passive income macam bonus prestasi tadi, dia macam active income. Kalau kita buat kerja, kita dapat. Tak buat kerja, tak dapat. Okay, again nak highlightkan bonus prestasi ni, tadi kan cakap tak perlu maintain PV, dan kalau bulan ni kita buat dan bulan ke depan kita tak buat, tak ada masalah. Dan bulan lagi satu kita nak start balik pun boleh. Tak ada masalah, tak ada penalty, tak ada tolak apa-apa. Okay, so itu adalah macam kita buat kerja, kita dapat. Tak buat, tak dapat kan. So bonus kepimpinan ialah passive income, di mana seolah-olah macam kita dah tak buat kerja sangat tapi income still datang. Okay, itu maksudnya passive income, dan kita layak dapat bila kita dah achieve Vice Manager. Bila kita achieve Vice Manager, kita boleh dapat 6.7% bila kita dah lahirkan seorang Vice Manager dalam network kita. Seterusnya kalau kita dapat lahirkan 3, kita dapat jadikan 3 orang downline kita Vice Manager, kita layak dapat Senior Vice Manager punya bonus iaitu sebanyak 4%. Bila kita ada 5 Vice Manager dalam network kita, kita boleh dapat additional 2.7%. Ini semua tambahan. Nampak macam percentage tu makin kurang kan, tapi sebenarnya dia adalah penambahan. Dan juga kalau kita dapat 7 Vice Manager dalam network kita, kita dah layak jadi Diamond. Dapat tambahan 1.2% lagi. Dan seterusnya kalau kita ada 9 orang Vice Manager, kita dapat double Diamond, 11 atau 11 Vice Manager, kita dapat triple Diamond. Dan kalau kita ada 13 Vice Manager dan ke atas, kita dah dapat Gold Diamond, the additional lebih kurang 0.7% lah setiap satu ni. Walaupun percentage dia sikit je kan, 0.7, tapi sebenarnya peningkatan dia ni lebih kurang 20,000 kalau tak silap setiap satu peningkatan. Okay, jangan tanya macam mana nak kira, nanti korang pening nanti. Ada cara kiraan dia. Okay, kenapa kita nak jadi diamond? So, kalau nampak kan dia ada warna pink dekat sini dengan warna pink kat sini, adalah milestone dah namanya. So tadi kita dah dapat satu milestone iaitu Vice Manager, dan the next milestone ialah untuk kita jadi diamond. Kenapa kita nak jadi diamond? Sebab diamond ada bonus tambahan yang lain. Selain dapat bonus kepimpinan, bonus prestasi, bonus untuk runcit, semua kita masih layak untuk dapat. Diamond juga mendapat bonus ekstra iaitu seminar luar negeri. Sebenarnya Vice Manager Cemerlang pun layak dapat seminar luar negeri, tapi ini adalah luar negeri untuk Diamond ni. Biasa dia pergi ke negara-negara Eropah lah. Kalau yang Vice Manager Cemerlang punya biasa ke negara-negara Asia. Tapi sejak peristiwa 9/11, seminar luar negara Diamond ni dah tak diadakan lagi sebab masalah 9/11 tu kan. Tapi telah diberi pampasan oleh company, ditukar kepada cash. In fact, 2 tahun lepas yang trip pergi untuk Vice Manager Cemerlang pun terpaksa dihentikan sebab COVID-19, dan memang company bagi pampasan dalam bentuk wang tunai, okay, terhadap setiap orang, setiap pasangan. Seterusnya, Diamond dihadiahi kereta. So ada bonus kereta untuk Diamond. Jika biasanya untuk bonus kereta ni, Diamond akan diberikan
RM60,000 cash untuk buat down payment kereta, dan kereta tu adalah milik kita, milik Diamond, bukannya milik syarikat. Dan layak untuk dapat bonus kereta lagi jika maintain Diamondship setiap 4 tahun. Okay, selain tu setiap tahun, memang setiap tahun Diamond akan dapat annual bonus lah, bonus tahunan. Biasanya masa Chinese New Year lah dapat ampau besar kan. Biasanya 5 angka lah, 5 angka punya bonus. Okay. So itulah sedikit tentang syarikat kita, tentang produk dan juga apakah peluang-peluang yang syarikat Chuang Ho dapat berikan untuk kita mengecapi wang, masa dan kesihatan secara serentak dalam Chuang Ho. Dan saya akhiri pembentangan hari ini dengan sedikit kata-kata daripada Presiden Amerika Syarikat ke-28, iaitu manusia hebat kerana impian dan orang yang hebat berani berimpian. Okey, terima kasih banyak. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada soalan kan? Ini tak ada sesi soal jawab kot sekarang ni. Okey, sebelum seterusnya, harap semua jelas ya. Kalau ada soalan boleh tanya, jangan risau. Sekejap saya tengok ada tak soalan kat sini. Okey. Okey, seterusnya saya pun tidak diberi background info terhadap speaker-speaker yang seterusnya. Eloklah juga jika speaker seterusnya ni tolong introduce sedikit latar belakang sebelum share. Dah berapa lama join, umur, duduk mana pekerjaan dan sebagainya supaya kita tahu sedikit latar belakang. Okey. Seterusnya saya nak persilakan kita punya testimoni sharer yang pertama, iaitu Puan Mas Ayu binti Hassan. Okey, untuk buat perkongsian, persilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ayu binti Hassan. Mak saya ialah Juwita binti Omar, which is dia yang memula perkenalkan CEO ni pada saya. Actually saya bekerja di Universiti Malaysia Pahang sebagai pensyarah dan start consume CEO kopi ni pada tahun 2010, which is masa tu saya baru register my PhD dekat UTM, and then dan masa tu masih lagi mengalami migraine yang sangat teruk, which is bila saya kena migraine tu saya memang dah tak boleh nak ambil kisah pasal apa-apa pun. Pasal anak ke, pasal rumah ke, I straight pergi dekat bilik, tutup lampu, tutup pintu bilik dan tidur. Tak ada apa-apa yang saya memang latih diri saya tak nak makan Panadol lah sebab takut macam ada side effect macam tu kan. So I akan suffer lah dia punya kesakitan tu sampai hilang. Tak ada makan apa-apa. Dan saya dengan mak saya ni memang kita orang cuba macam-macam jenis kopi sebelum jumpa CEO ni. Kita orang minum Power Root, kita orang minum Kajik Fatimah, pun ada cuba je. And then Red Beet Coffee, macam-macam lah. Tapi tak okay, which is saya rasa macam is kind of wasting of money lah. Sebab beli sampai 2-3 kotak pun and then tak berkesan dan malas dah nak minum. And then my mom kata, ni kawan mak datang ni, Aunty Nina lah, which is Aunty Nina yang introducekan coffee CEO ni to my mom. And then beli coffee CEO tu, my mom kata cuba minum. And then mula memang kita beli 1 kotak, 2 kotak je. Sebab biasalah macam belum ada trust lagi kan. So bila dah minum lama-lama sampai satu ketika saya perasan saya punya migraine dah hilang. I think after a year baru saya perasan macam dah lama lah tak kena migraine. Macam tu. Macam dah okey. Padahal masa tu kalau ikutkan saya sangat-sangat stres buat PhD dengan supervisor saya yang very tidak memahami langsung lah. Dia tidak memahami langsung keadaan saya sebagai seorang ibu yang perlu take care dan isteri yang perlu take care rumah tangga dan anak-anak. Which is dia selalu kata,
okay, you can tell me anything, you can say anything to me, but what I want is what I want, dia kata. Maksudnya apa yang saya nak lah. Kalau atas meja saya kata saya nak paper pukul 8 pagi on my desk tomorrow morning, so you kena hantar. Tak kisah you nak cerita apa pun, gunung terbalik ke, apa banjir ke apa, tak kisah. Anak you sakit ke demam ke, dia nak macam tu. Which is saya rasa sangat stress. So another way, bila saya minum kopi tu saya rasa relax. Saya rasa macam I can think clearly. Maksudnya macam taklah serabut sangat. Memang kerja tu tak settle lagi, tapi I rasa macam boleh berfikir dengan tenang. Tak ada rasa macam nak mengamuk ke, nak menjerit ke, tak macam tu lah. Rasa macam okay, I can adopt with this. Walaupun sometimes kadang-kadang kawan-kawan kata, macam mana you boleh buat dengan that kind of supervisor, my god, you boleh adopt dengan keadaan macam tu. I rasa macam salah satunya saya minum kopi CEO tu. Yes, betul. And then saya punya migraine tak ada. So saya rasa macam okay lah nak buat PhD ni. Apa-apa yang datang pun insyaAllah can lah. Macam saya ada satu benda yang saya boleh release my tension kat situ. Itu yang satu lah yang saya rasa sangat grateful. So sampai sekarang daripada beli satu kotak share with my mom, and then 2 kotak, my mom satu kotak, saya satu kotak, sebab my mom kata beli sendirilah, ni mak punya satu kotak macam tu. And then sampai sekarang saya beli 7 kotak 6 kotak every month. Sebab my whole family minum sekarang ni. My son, my husband. Dulu my husband pun kata bila saya suruh my husband minum kan, bila dia kata sakit kepala lah, macam angin lah badan, saya kata minumlah kopi CEO ni. Dia kata apalah kopi ni bagus ke? Nanti badan nanti sakit tau. Buah pinggang tak boleh berfungsi. Minum kopi banyak sangat. Dia selalu bebel macam tu tau. And then I kata cuba dulu. Dulu kan saya I panggil dia Ayang lah. Ayang kan ada migraine, tengok dah tak ada migraine sekarang kan. So dia cuba tau. First dia minum kopi satu hari dalam 2 kali, and then dia demam for 4 days. Dia demam, tak boleh bangun. Dia kata macam mana ni? Ini semua kopi pasal ni. Tak boleh bangun dah. Demam ni. Dia kata macam tu. Saya kata tak apa, you continue minum. Minum kopi ni jangan berhenti. Tak apa, minum kopi and then makan pollen. Saya cakap macam tu. And then minum luncun, tak apa, teruskan. Ini memang healing crisis. Masa tu husband dah takut dah, kata macam mana ni kalau tak boleh bangun kena pergi hospital ni, dia cakap macam tu. And then after 4 days, alhamdulillah sampai sekarang dia continue minum kopi, dan kalau saya tak beli dia yang bising. Tak beli kopi ke? Dah habis ni. Macam tu. Luncun dah habis lah. Dia pula yang remindkan kat saya. Macam lactoberry tak beli sekarang ni dia yang remind kat saya pula. Sebelum ni sangat susah nak suruh dia try kan. Sampai sekarang dia rasa macam, dan dia pun cakap dulu kalau dia macam nak bongkok ke, nak basuh bontot anak ke kan, nak tunduk, nak bongkok ke, dia macam jantung dia berdebar-debar, dia kata. Bangun dia macam berdebar-debar macam nak tombang itu. So bila dia dah continue dah lama makan linzi and pollen every day, dia kata dah hilang. Dah tak ada dah rasa macam berdebar jantung dia tu. So saya rasa macam bagus lah. Dia pun selalu macam tu lah. Bila pagi-pagi dia akan tanya, mana pollen, linzi mana nak makan. Dia yang cakap. Kalau sebelum ni sangat susah lah. Dia macam tak percaya. Sekarang ni dia dah rasa sendiri. Dan kalau dulu kalau dia drive, tak sampai 5 minit dah mengantuk. Dah menguap-nguap, mata macam dah tak boleh nak buka dah. Sekarang ni alhamdulillah drive sampai KL ke, pergi Kelantan ke, okay, steady je. Mengantuk jugalah sikit-sikit, tapi steady lah lagi. Tak adalah too much sangat macam terpaksa berhenti tepi, nak tidur sekejap, tak adalah sampai macam tu. Okay, saya rasa macam banyak lagi perkongsian sebab almost 11 years kan guna Xuanghou ni. Banyak lagi perkongsian, tapi saya rasa itu yang paling impact, paling besar lah. Even satu lagi, my eldest son, dulu kalau bersin, dia bersin sekali dengan darah. Bersin, hacung, darah dia keluar. Menyembur atas lantai ke, atas meja ke, macam tu. Sebab dia
resdung yang teruk. Dia resdung yang teruk. And then bila saya continue beli CEO, saya suruh dia minum CEO. First saya beli CEO je, and then saya bagi dia dah lama-lama baru beli luncun, bagi dia minum luncun, bagi dia YKI, bagi pollen. Alhamdulillah sekarang dah tak ada dah. Kalau tak, dulu selalu masuk hospital sebab hidung dia keluar darah. Bangun tidur ni, bantal ni penuh darah. Saya yang jadi panik. Kata, kenapa ni bantal penuh darah ni? Macam tu. Kalau dia bersin, bangun tidur, nak pergi sekolah, bersin, darah. Bersin je darah habis atas lantai tu. Saya kata macam teruknya, apa penyakit ni? Pelik sangat macam. Sebab anak-anak lain tak ada, macam tu dia je. So, Alhamdulillah bila dia tiap-tiap pagi mesti minum CEO, mesti makan Nutri-Tab 2 biji, baru pergi sekolah. Sampai sekarang Alhamdulillah tak ada lagi. Memang dia ada macam gatal-gatal hidung juga sikit, mata, tapi tak ada lagi bersin, keluar darah menyembur macam tu. Bangun tidur pun tak ada lagi darah kat atas bantal. Macam tu. So Alhamdulillah lah, terima kasih banyak-banyak Aunty Nina kerana kenalkan CEO Chuang Ho ni to my mom, and then my mom pun kenalkan pada saya, dan kita orang satu family memang without fail every month memang akan allocate money. Kalau dulu mungkin beli dalam 300-400 ringgit je, sekarang beli 700-800 ringgit every month. Sebab the whole family memang consume. Even my youngest daughter pun memang makan lactoberry, sangat suka makan lactoberry dan minum juga CEO. Saya bagi juga guna sudu. Itu je lah. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Puan Mas Ayu untuk perkongsian tu. Anak sulung saya pun ada mengalami pendarahan hidung juga dalam tahun 2 tahun lepas. Tak adalah sedahsyat terbucik dan darah tu, tetapi walaupun dia keluar, setiap kali dia keluar tu dekat tisu dia penuh jugalah kan. Itu pun dah cukup merisaukan kan. So kalau lebih banyak daripada tu memang sangat-sangat risau. Alhamdulillah dah lama dah dia tak mengalaminya juga. Dia pun sebenarnya daripada kecil dia ada makan linzi juga. Tapi bila dah keluar simptom-simptom macam tu, kita upkan dos dan sebagainya, dan Alhamdulillah keadaan dia makin makin baiklah. Okay, Alhamdulillah. So terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Rasanya sangat-sangat memberi manfaat lah pada kita semua. So seterusnya saya nak menjemput perkongsi seterusnya Puan Rohaya binti Ruslan untuk berkongsi dengan kita. Silakan perkenalkan diri dulu, okey? InsyaAllah. Okay, mungkin saya nak sharing slide juga. Saya ada prepare sikit slide untuk ni, boleh kan? Boleh sila. Ayah, Ya? boleh introduce a bit of your background ke dulu? I will. I nak open slide dulu. InsyaAllah. Okay, it's okay. Sekejap Kak Nina, I curi gambar you sikit Ambil semua sekali tak apa. I dah ambil dah. Okay. I dah ambil gambar you sikit lah. Okay, tak apa. I siap malam tadi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon to Mr. Siva. Alhamdulillah, hope everyone is fine. InsyaAllah. Cuma kami kat sini Gambang ada juga lah sad story because of the flooded. Rasa masih lagi yang orang kata yang tenggelam kereta pun ada. So agak teruk lah kali ni banjir ya. Okey, tak apa. Tapi saya tidak ambil itu sebagai satu obstacle lah, dan saya cuba siapkan slide ni sebab saya ada janji dengan Kak Nina. Jadi saya akan cuba buat lah insyaAllah. Okay, my name Rohaya Ruslan. Kak Nina, spelling lain.
I will show you my name, spelling my name. Okay. Anyway, Slide tak nampak. belum buka lagi sebab Belum, saya okay, kalau okay. buka slide nanti muka saya tak nampak pula. Okay. Ni slide saya sebenarnya. This is my name. Okay. And then saya join Chuang Ho Januari 2019. Alhamdulillah, actually Mazlina Ghazali yang bawa saya ke Chuang Ho lah, yang perkenalkan saya dengan Chuang Ho. Walaupun mula tu saya memang tak percayalah, biasalah. Tak percaya kan, tapi bila sendiri kena baru tahu. Okay. Alhamdulillah, walaupun saya masuk Januari 2019 sampai sekarang, insyaAllah walaupun sibuk dengan saya punya kerja hakiki saya sebagai lecturer CFS, Center for Foundation Studies, IIUM di Gambang. Tapi Alhamdulillah sebab terlalu suka sangat produk ni, bagi saya satu produk yang great products and excellent great business opportunity juga, yang buatkan saya terus orang kata bekerja untuk ni lah, keep on sharing sebenarnya, keep on sharing sebenarnya on this product. Okay. Alhamdulillah setakat ni saya mempunyai macam katalah saya mempunyai 45 downlines dalam masa 3 tahun, insyaAllah. Walaupun saya cuba grow, macam tadi kata kita cuba duplicate, tapi masih tak apa, saya masih bagi masa pada semua downline saya untuk bekerja dah mula nampak, walaupun tak apa, bagi masa sikit. Ya, saya rasa biar lambat tapi dia orang beristiqamah, insya-Allah. Itu yang penting. Okey, hari ini untuk tidak membuangkan masa, saya nak share testimoni YK. Ni YK kat sini. Kalau saya buka besar memang tak nampak dalam muka saya. Okey, saya cuba buka besar lah kan. Okey, saya dah tak nampak muka saya, tak nampak you all. Sebab saya nak bagi nampak, you all nampak clear benda ni. Nampak clear kan? Nampak jelas. Okey, jelas sebab saya tapi saya sendiri tak nampak lah you all, tak apalah okey. Ini saya nak cakap pasal YK ya. YK ni saya memang suka sangat-sangat. Bak kata Kak Nina, saya punya Panadol ni amatlah mahal lah, expensive Panadol. Okey, ni gambar saya ambil sendiri juga. Okey, untuk presentation ni. So saya nak testimoni YK, Nanah Dalam Hati. A girl age 20. Okey. Saya buat ni supaya sebenarnya saya akan bercakap apa yang saya tulis ni. Saya nak tunjuk sini, saya nak tunjuk tarikh dia. Minta maaf BM bercampur English, agak kabut juga bahasa, kalau dari segi grammar tak betul lah tu. Tapi saya harap penyampaian ini jelas. Okey, saya sebenarnya saya katakan dalam sebelum ni pun saya suka share pasal produk ni. Jadi saya telefon kakak ipar, sebenarnya saya telefon dia bukan nak share produk, tujuan yang asal tidak ya. Tapi saya tanya ahli keluarga dia, kakak ipar saya, abang saya semua, anak dia memang ramai 9 orang. Jadi saya tanya seorang. Sekali saya tanya yang umur 20 ini, saya beri nama dia K je lah ya. Ni saya, rupanya dia dah ke hospital 9 hari. Dia operate nanah dalam hati. Saya memang terkejut. Saya kata kenapalah tak cakap dari awal. Jadi kakak ipar kata sebab dia orang pun tak boleh ziarah sebab COVID. Jadi dia rasa dia tak nak cakap pada sesiapa. Ya Allah. Okey, saya masa tu serba salah nak bercakap sebab saya tahu dua dari kakak budak ni, iaitu anak buah saya juga, yang dua lagi memang nurse. Jadi saya rasa cuak nak cakap sebab
saya harap semua faham bahawa nurse, doktor tak semua boleh terima produk yang macam ni kan. Tapi saya kata dalam hati saya berlawan. Saya cakap, saya mesti cakap dekat kakak ipar saya ni. Apa YK boleh buat? Kan? Apa YK boleh buat? Jadi saya pun terus kongsi dengan dia testimoni Pak Su saya sebenarnya dengan kakak ipar saya ni. Saya terus cakap. Lepas saya cakap tu, saya kata kat dia nanti saya hantar write up pasal YK dengan lebih detail. Okey, dia pun kata okey boleh. Kan? Jadi saya pun saya hantar banyak WhatsApp pasal YK yang saya dapat dari grup, kopi. Saya rasa saya hantar YK dan kopi, tak salah saya lah. Jadi disebabkan ini 25 bulan 11, saya lepas tu terlalu sibuk. Masa ni mungkin Kak Nina pun tahu, masa ni saya terlibat dalam ibadah campus, dan saya di salah seorang komiti dan komiti yang kena jaga sistem pula. Bukan yang big system tapi part of the system. Jadi memang amat sibuk duduk kat depan program 2 hari. Tiba-tiba masa tengah program tu, kakak dia yang nurse, yang seorang ni, saya namakan M, dia PM saya, dia boleh cakap macam ni. Dia orang panggil saya Bibi sebab saya ni memang ada keturunan Jawa sikit. Jadi dia panggil Bik, boleh tak bagi tahu saya ubat yang Bik bagi tahu ibu dan ayah dia. Dia cakap saya tu. Saya memang masa tu ya Allah macam tak percaya, macam terkejut 2 hari bulan kan. Tu saya kata dia, saya memang busy sebab saya kat depan memang saya tak boleh tinggal orang kata belakang stage, bukan belakang stage, bawah stage tu kami tak boleh tinggal. Saya beritahu dia saya amat busy 2 hingga 3 bulan ni, saya akan contact dia balik selepas tu. Disebabkan tak orang kata kerja siang malam, jadi 4 bulan baru saya dapat orang kata bernafas sikit. Jadi saya pun terus forward apa yang pasal YK ni pada M. Dan dia terus balas mesej saya. Dia terus balas. Dia terus kata saya, minta saya explain kat K cara makan. Dan N terus bagi nombor telefon K. Apa maknanya tu? Kan? Apa maknanya tu? Maksudnya, diorang nak beli terus tau. Saya memang, ya Allah, macam memang bagi saya surprise lah, satu yang besar. Terkejut lah juga. Jadi, so saya hubungi anak buah saya ni yang sakit ni, hari yang sama saya explain pasal produk, pasal CEO, cara makan, ya, sebab kakak dia suruh beritahu cara makan kan. Rupanya walaupun dia dah operate, doktor masih tinggalkan tube di dadanya. You all boleh bayangkan memang tak comfortable dia cakap. Nanah tu masih keluar tapi cair, dan dia kena cuci, kerap cuci sebab dia keluar cair kan sikit-sikit. Ya Allah, memang kesian lah kan. Jadi sebab 4 hari bulan tu dah petang ke malam, jadi saya beritahu dia besok pagi-pagi JNT buka, saya hantar. 1 YK, 1 kotak. Kebetulan saya ada 1 botol, masih tak guna. Dan 1 kotak CO. Dia nak beli YK tapi CO ni saya nak bagi. Saya kata, tolong minum, saya cakap. Okay, dia pun memang very open minded. Dan dia pun dengar apa semua saya cakap. Okay. Alhamdulillah, saya post pagi tu 5 hari bulan ke Kedah. 6 hari bulan petang dia dapat. Sebab saya tahu 7 hari bulan dia nak kena jumpa doktor lagi sekali. Ya. Saya sebenarnya expect dia makan 10 biji. Saya dah beritahu bila dapat je makan 2 biji every hour. Saya kata cukupkan 10 biji, saya cakap. Tapi disebabkan petang sangat kot, mungkin dia pun penat ke banyak benda kan. Dia sempat makan 6 biji je hari tu. Ya, dan sampai minum kopi saya rasa mungkin 1 sachet. 7 hari bulan, dia jumpa doktor. Dia kata doktor kata kat dia, nanah tinggal sikit je. Ya, ada darah sikit, dia kata. Tapi doktor tak nak keluarkan tube lagi. Doktor nak sambung dengan antibiotik. Tapi dia beritahu saya juga, apa yang beza 6 dan 7 dan 2 hari sebelum tu dia cakap, nanah yang keluar tu pekat dalam kuantiti yang sikit dia kata, dan dia hanya perlu cuci masa mandi saja. Dan lagi amazing, dia punya denyut yang dia sakit tu dah tak ada. Bayangkan dia makan 6 hari bulan 7 hari bulan dah tak ada denyut.
Alhamdulillah saya amat bersyukur. Dan dia juga cerita saya dia kena sambung antibiotik tapi dia tak selesa sebab bila dia makan antibiotik dia akan jadi rashes banyak di belakang badan, bintik-bintik merah lah kan. Sebenarnya dia kata masa dia yang 9 hari di ward tu, dia orang bagi kat dia memang antibiotik yang memang tinggi sebab dia demam dah terlampau tinggi. Mungkin saya rasa dia panggil apa ya? Apa jangkitan kuman lah kan. Jadi disebabkan tu dia tak selesa lah belakang dia. Saya masa saya call dia 7 bulan selepas dia dah balik dari hospital tu, saya dengan penuh yakin seolah-olah saya ni doktor Saya cakap dia, boleh tak stop antibiotik tu? Totally stop, saya kata. Percayalah cakap saya kata. Ikutlah cakap saya ni, stop. Saya kata, dan continue dengan YK dan kopi tu. Dan dia pun akur. Dia memang akur saya. Alhamdulillah anak buah saya ni memang, saya pun tak sangka dia ni nak ikut semua cakap saya. Dan saya keep on pantau dia, saya call lagi 9 hari bulan, saya tak boleh lah call hari-hari sebab saya pun agak sibuk dan saya pun nak tahu jarak beza kan. So dia kata nanah keluar banyak bila dia aktif, rashes pun dah mula kurang. Alhamdulillah ya, memang best sangat. Dan dia dah boleh angkat bako laundry you all. Dia masa tu tumpang kakak ipar dia sebab dia nak pergi hospital dekat. Jadi dia dah boleh tolong angkat bako laundry, dah boleh tolong jemur kain. Wahai sebelum ni dia nak angkat dia boleh angkat pinggan saja. You all bayangkan. Sakit tak kan? Dia sakit berdenyut. Okay. Alhamdulillah produk kita ni memang amazing . Okay. And then 10 hari bulan saya dah boleh hubungi dia, dah boleh simbang lagi pasal Syuanho, sembang pasal bonus Syuanho pula. Sebab 10 hari bulan kan masuk bonus kita kan. Dia pun bercerita-cerita lah. Memang dia kata dia nak baik dulu betul-betul. Sebab saya kata dia, inilah you punya life testimony yang you boleh cerita kat orang, you boleh guna ini, bukan orang lain, you punya sendiri sebagai you punya basis lah untuk berjaya. Sebab dia pun masih orang kata mencari pekerjaan sebab saya rasa tak tahu, ibu dia kata dia sakit ni mungkin sebab sebelum ni kesian dia kerja stesen minyak kan, mungkin tak tahulah daripada sebab minyak ke apa ke, kerja berat ke kan yang menyebabkan dia sakit . Okey. Dan dia continue makan YK 4 hingga 6 kapsul sehari. Nanah semakin kurang. So 14 bulan dia kena jumpa lagi doktor. Alhamdulillah doktor dah keluarkan tube tu. Doktor kata Nanah tinggal sikit dan ada darah sikit-sikit. Dia pun rasa lega dan selesa untuk bergerak, kan. Alhamdulillah, as you all know, Lindsay ni memang dia suka tutup luka kan. So dia kata memang dia nak tutup lubang tu, tapi cuma tube tu yang menghalang kan. Jadi isi tu dah mula tumbuh, dia kata saya. Ya, alhamdulillah memang dengan izin Allah. So dia janji dengan saya dia akan terus makan sampai habis 4 hingga 6 kapsul sehari. Dan lagi sebulan lagi dia akan jumpa doktor, dia kena jumpa untuk ultrasound. Jadi alhamdulillah saya selepas ni saya tak dapat lagi call dia sebab itulah saya pun sibuk dan saya biar dulu, nanti saya akan contact dia lagi insya-Allah. Kesimpulan saya bagi saya alhamdulillah saya dapat bantu ni saya walaupun tahu keadaannya selepas dibedah. Konsep sharing amat penting bagi saya, konsep sharing yang saya pakai satu hari satu. Malah semalam saya dengan husband kami dapat cakap dengan maksudnya satu keluarga 3 orang walaupun belum close tapi kami rasa puas hati ya sebab kami dah share. Kita tak perlu bimbang orang nak dengar tak dengar, tapi insya-Allah people will come back to you. Okay, kalau dia perlu dia akan patah balik ya. Macam kes saya ni ya, obviously memang dia patah balik. Okay, terus pantau dan guide pesakit dengan penuh yakin. Macam saya cakap dia, okay stop antibiotik. Maksudnya you cakap dengan penuh yakin. Benda tu tidak memudaratkan. You kena tahu apa yang cakap tu betul ke tak. You kena buat kajian jugalah. Tapi saya cakap dengan penuh yakin dan dia pun yakin dengan saya dan dia pun stop. Alhamdulillah. Tidak ada kesampingan apa pun kan. Malah rashes dia baik. Okay, bagi saya YK is the best food medicine for whatever diseases. Saya panggil saya panggil Panadol tapi Kak Nina kata my expensive Panadol. Ya Kak Nina. Okay.
bagi saya keep on sharing. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Itu saja. Ini thank you everyone for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kejap, itu saya punya cupcake. Sumpah lagi ya. Sedap nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Saja selingan. Okay. Because my other apa lagi? Minat. My another passion is baking. Baking lah. Okay. Sedap. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Maksudnya benda ni baru terjadi dalam bulan ni juga kan? InsyaAllah. So Alhamdulillah, harap-harap anak buah Puan Raya bertambah baik ya. InsyaAllah. Pergi kedai cuba minta expensive Panadol, tak jual. Memang tak jual punya. Okay, so macam kita yang saya kongsikan tadi, memang kita punya YK Canoderma ada sijil pengiktirafan untuk rawat hati kan. So itu adalah sebenarnya sangat-sangat powerful. Tool kita yang sangat-sangat powerful. Jangan lupa bila kita share, kita mesti tunjukkan tentang sijil tu. Sebab itu adalah third party punya accreditation, bukan kita saya cakap yang mimpi kita tu hebat kan. Okay, so terima kasih banyak-banyak perkongsian tadi Puan Raya. Seterusnya, I nak jemput kita punya testimony sharer yang seterusnya untuk berkongsi. Dipersilakan Mr. Siva Kumar. Ada tak Encik Siva? Tolong onkan mic. Okey. Dah. Okey, selamat petang. Nama saya Siva Kumar. Sebenarnya saya dah join Songho ni dalam tahun 2002 di bawah Encik Noor Azam Bersamingan, Vice Manager saya masa saya kerja dekat Johor. Dan sampai sekarang saya masih dalam Songho ni. Dan di bawah Madam Puan Nina, banyak ada kebaikan yang saya sendiri dah dapat, dan saya juga ada buat perkongsian dengan rakan-rakan kerja, dan ada yang 2-3 orang downline di bawah saya. Cuma bila saya dah berpindah ke kerja tempat lain, saya tak dapat jumpa dengan dia orang. Masa saya berada dengan dia, memang saya selalu bagi nasihat dengan dia orang, teruskan dengan Songho ni. Memang produk kita ni memang terbaik lah, daripada kita ambil ubat-ubat doktor. Lebih baik kita ambil, kenapa, walaupun penyakit tu pelan-pelan akan baik, tapi dengan dia tak ada macam campuran drug, bahan kimia. Kita punya semua bahan semula jadi. Memang baiklah, walaupun mengambil masa, memang boleh cepat sembuh lah. Sharing saya ini banyak. Saya nak kongsi tentang tempat kerja saya yang baru ni dekat Kilang ni. Saya dapat sharing dengan begitu cepat dengan rakan kerja. First, macam biasa saya cuba buat dengan bagi dia orang cuba dululah. CEO 4-in-1. Saya yang selalu saya minum, saya bawa. Saya bantu. Lepas tu saya kata, cubalah minum kopi ni masa rehat kan. Saya bagi dia orang minum. Saya kata, cubalah bancu panas-panas, minum dulu, baru tahu kesan dia. Ada seorang dua cuba kan. Yang first ada seorang budak India yang saya bagi tahu minggu lepas, yang ada masalah gout, urat-urat kat kaki dia akan tertarik-tarik benda ni jadi pada dia selepas dia melahirkan seorang anak jadi saya pun bagilah sebungkus dekat dia. Dia dah minum. Minggu yang kedua dia datang, saya ingat dia dah minum tu, dia takkan cari saya. Dia terus cari saya, uncle dah order ke kopi CEO untuk saya nak sekotak. Sekejap saya. Masa tu ARO saya dah sampai, saya ada 2 kotak. Saya fikir dulu, tak apalah, saya bagi dia sekotak dulu. Lepas tu saya jual kat dia RM46 lah dekat dia. Lepas tu dia recommend kawan dia yang seorang lagi. Saya pun bagilah sepakit lagi dekat kawan tu.
minum. Dia kata, baguslah. Saya pergi ke buang air banyak kali dah. Sentiasa buang air. Kenapa? Saya kata, iyalah, bau pinggang sedang dicuci. Ada tak kopi dekat kedai yang kita beli yang ada campur dengan gula apa semua, selama ni kita minum tu, kita ada rasa tak macam ni nak, bila dah minum tu, kejap-kejap nak pergi buang air. Lepas tu, segar badan kita, rasa sihat. Lain pada lain yang kita rasa kan bila dah minum kopi ni. Dia kata, iyalah betul lah Uncle. Saya kata, teruskan saja. Ambil ni, beli beli sekotak. Kalau boleh jadi ahli, boleh dapat diskaun tu. Okey. Lepas tu, dia orang sharing dengan seorang Bangla yang hadapan dia orang tu. Terus dia orang sharing je. Yang Bangla tu tak minum langsung. Terus dia order satu kotak. Dia minum. Lepas saya nak bagi dia cuba minum, dia kata tak payah. Saya minum sekotak ni je. Lepas tu seorang lagi, Nepal, perempuan Nepal ya. Masa saya dah bantu CEO tu, kan kat sana ada air panas kan. Lepas tu saya berjalan, dia datang, berjalan dengan saya kata tak minum kopi ke? Dia kata tak boleh lah, brother, saya ada sugar lah. Saya kata, ada kopi yang boleh minum yang untuk diabetes ni, saya kata. Ada ke? Ada. Nanti besok saya bawa, saya kata. Saya pun bagilah 4-in-1 dia, satu paket suruh dia minum. Dia kata, betul ke? Betul. Saya kata, you bancuh sekarang minum lah. Dia kata, tak apa. Saya tak bawa bekas air, bekas kopi tu, nak bancuh. Saya bancuh, besok saya balik, saya bancuh. Saya kata, minum jangan campur gula. Saya nasihat saya. Jangan campur gula tak. Kau minum macam tu je, saya cakap dekat dia. Lepas tu dia kata, okey. Besok, saya pergi kerja, saya dah terlambat sikit 1 minit kan. Pasal hujan, saya pun masuk tergesa-gesa. Lepas tu daripada tempat kerja saya dengan dia lebih kurang jauh sikit lah. Dia angkat tangan, dia kata bagus, dia tunjuk bagus dekat saya. Good, dia kata. Saya kata, apa tu? Kopi you bagi semalam saya minum, bagus lah. Dia kata, sebenarnya yang perempuan Nepal ni nak pulang ke Nepal 23 hari bulan ni. Sebabkan diabetes ni lah, bila dia orang dah kesan yang dia ada diabetes, dia orang nak hantar dia pulang. Saya kata diabetes ni boleh baik. Saya ada produk ni boleh baik. Dia kata, awak teruskanlah bekerja, takkan awak nak balik tu. Tak adalah Uncle, jangan dah buat keputusan saya nak balik juga, dia kata. Okey, dia kata 23 hari bulan ni dia nak balik, dia minta dekat saya satu kotak. Dia kata, saya bagi tahu dia kalau awak nak pergi Nepal macam mana. Dia kata nanti saya akan order dalam online. Saya kata okey, baguslah. Saya kata you teruskan ambil ni. Lepas tu saya sarankan dia CEO 3-in-1 untuk dia. Saya kata 3-in-1 lebih bagus untuk diabetes. Dia kata, tapi yang tak ada gula, dia mungkin akan lebih pahit. Dia kata, saya memang suka minum pahit. Dia kata sejak saya tahu yang saya ada diabetes ni, saya memang ambil yang kopi pahit macam ni lah. Tapi saya tak berani minum kopi-kopi yang dijual dekat kedai. Tapi kopi yang awak bagi tu, bila saya minum saya rasa lain, dia kata. Mungkin dia dapat kesan daripada kopi CEO 4-in-1 yang dia minum tu lah. Saya rasa dia kata dia nak balik 23 bulan. Sebab tu lah semalam saya dah order dekat Madam Lina. Kalau boleh sebelum 23 ni kalau dah sampai, saya nak bagi sekotak dan saya akan tunjuk dekat dia 2 kotak. Kalau dia nak bawa balik ke Nepal, dia boleh beli 2 kotak ni. Lepas tu kalau dia dah balik sana, dia nak order dalam online, memang boleh lah. Saya kata saya akan bagi tahu dekat dia lah. Dan seorang lagi kakak sama juga, masa kerja kan saya tak boleh bersembang kan. Hari tu saya dah bawa green tea. Saya nak buat testimoni lah, tunjuk dekat dia orang. Tapi sebabkan hari Sabtu kerja habis pukul 1, jadi kami tak ada masa rehat. Masuk kerja sampai pukul 1 kita kena balik. Kalau ada OT kita boleh sambung OT. Memang hari tu hari Sabtu yang baru ni tak ada OT. Jadi masa kerja memang tak boleh bersembang sebab supervisor tu memang dia pantang tengok kita bersembang. Walaupun kita pakai face mask, dia macam sengaja dia macam datang dekat kita, dia dengar kita sembang ke ada. Aduh, saya kata teruk sangat lah. Nak buat sharing pun tak boleh. Lepas tu masa balik, dekat tangan saya ada 2 bungkus CEO 4-in-1 dan kakak ni belum cuba lagi. Saya kata saya bagilah sebungkus dekat dia. Minum nanti.
Lepas tu dia sambil bersembang tu, jalan tu dia bagi tahu dekat saya yang suami dia ada gigitan serangga dekat belakang badan dia. Mula-mula dalam memang kecil je, lepas tu dia besar sikit dalam bentuk 20 sen. Tapi sekarang dia kata dia dah pergi ambil ubat spesialis dah, macam-macam, memang tak baik juga. Gigitan tu dah jadi besar, lepas tu dah berlubang-lubang dekat belakang badan dia. Saya kata, saya terus ambil green tea yang ada dekat beg saya tu. Saya kata, ni green tea ni bagus. Cuba sapu green tea ni. Dia tanya saya berapa harga ni, saya kata RM16. Saya kata tak apa, you balik, you sapu dulu. Kalau boleh, kopi yang saya bagi ni, kau campur sikit dalam dengan green tea tu, campur dua-dua tu, sapu dekat badan dia. Saya kata, nanti tengok keputusan dia macam mana. Saya kata, lepas tu dia tengok saya kata, cubalah, saya kata jangan takut. Saya bagi, cuba, saya kata. Saya pernah bagi dekat orang, masa saya bekerja dekat security dekat safeguard yang kepala dia bernanah, dia tutup kepala dia dengan kain sebab apa, nanah dekat kepala dia macam mana tu teruk sangat. Sebab tu saya bagi green tea lah, dia cuba. Masa 2 hari je dia pakai. Dia kata segala nanah-nanah tu dah kering, lepas tu kulit-kulit kering tu semua gugur. Dia begitu heran dalam 2 hari jadi macam tu. Lepas tu dia panggil saya, yang panggil saya dalam walkie-talkie lah. Mr. Siva. Lama sangat pasal dia orang panggil saya ni. Saya pun pergilah dekat sana. Dia, apa hal cik? Terima kasih Cik Siva. Ni bila saya sapu dengan green tea yang Cik Siva bagi ni, dalam masa 2 hari kulit saya dah kering, lepas tu dah gugur. Banyak juga saya pergi ambil ubat dekat spesialis. Dah lama, dah dekat setahun dah. Tak ada pun kesan yang begitu cepat yang saya dapat macam yang Cik Siva bagi ni. Lepas tu saya kata, betul ke? Betul. Lepas tu dia balik rumah, dia bagi tahu isteri dia orang pun dah jadi ahli masa tu. Tapi sekarang saya dah putuskan dengan dia orang, nombor pun dah tak ada. Rasa sayang juga dekat mana dia orang sekarang ni. Saya kata bila-bila pun teruskan sajalah dengan Songho ni. Ada lengzi, boleh makan lengzi, sihatkan badan, ya. Boleh katakan sampai ke anak cucu semua makan je lah. Daripada kita ambil ubat-ubat barat ni, yang lengzi ni, dengan produk-produk dia, ada kopi, ada teh, ada protein, ada tree health dia, kita macam-macam ada. Lama-lama bolehlah makan, sihatkan kesihatan kita. Saya kata, saya bagi tahu dekat dia. Okey, itulah saya rasa sharing saya hari ni. Saya rasa ramai lagi dekat kilang ni saya boleh bawa join, sebab kebanyakan yang kerja dekat sana, saya rasa banyak yang berpenyakit. Kesian juga, ada seorang Myanmar yang dengan saya, bekerja dengan saya. Maaflah saya kalau bagi tahu ni, masa dia tunduk, budak lelaki lah, saya ternampak dekat pinggang dia ada kurap punya banyak. Masa dia tunduk lah, lepas tu saya fikir, budak ni kurap banyak badan dia. Lepas tu dia masa bekerja, dia ada bagi tahu dia kata, kita orang pergi hospital, saya ada sakit kulit, kita orang bayar 200 dekat hospital, dekat klinik tau. Lepas tu saya balik nak claim sekali, kilang ni bayar claim balik saya RM50, saya RM150 dia tak nak bayar. Saya ada sakit kulit tau. Dia bagi tahu saya kata, lepas ni awak tak payahlah buang duit banyak-banyak, sebab dekat saya ada satu produk ubat gigi, dia cuma RM16 saja, dan kopi untuk cuci darah, bawah pinggang apa semua ada dekat saya. Saya kata awak boleh cuba ni. Saya kata nantilah saya akan bawa. Padahal yang green tea saya bawa hari tu saya tak dapat bagi dekat dia. Nanti saya akan bawa green tea tu, saya letak dalam satu bekas ke apa, saya nak bagi dia cuba. Sebab masa bekerja saya memang kesian tengok dia biasa garu-garu badan dia. Ya, saya kesian sangat lah tengok dia. Tapi dia kata dia nak makan ubat macam-macam memang tak baik, dia kata. Saya kata memang darah awak kena cuci lah. Awak kena makan produk yang bercuci darah apa semua. Mungkin awak akan jadi sembuh. Ramai juga saya tengok rakyat Myanmar ni macam-macam penyakit. Yang kebanyakan ni diabetes paling banyak.
saya rasa boleh lah. Yang Nepal, yang Bangla yang beli sekotak tu, saya rasa mungkin dia akan dalam minum dia akan share dengan kawan-kawan dia. Okey, saya rasa macam puas hati jugalah pasal saya dapat peluang dekat kilang ni, saya dapat share-share. Saya rasa saya akan bawa dia masuk ahli lagi. Okey, terima kasih. Ini itu saja sharing saya untuk hari ini ya. Terima kasih banyak Mr. Siva, very good sharing. Kalau kita dengar Mr. Siva pun sharing, walaupun produk yang paling ringan je kan kopi dan green tea saja, tapi masalah yang Mr. Siva jumpa, dahsyat-dahsyat kan. Masalah kencing manis, sakit urat, nanah yang dah lebih setahun pun tak baik-baik dengan doktor kan. So memang kita punya produk sangat-sangat bagus sebenarnya. Jangan underestimate lah produk-produk murah. Dan kopi tu sebenarnya sangat-sangat bagus juga untuk masalah urat kan. Saya dulu kalau saya boleh share dekat sini, Siva, saya pernah ada masalah alergi daripada kecil. So bila saya dah start makan Minzi, saya start minum kopi, masa kopi baru keluar tu saya baru join Shuangho juga masa kopi baru keluar. Dalam masa 2 minggu saya minum kopi saja, saya buat 2 paket satu hari. Kulit saya jadi macam kering dan mengelupas macam ular bersaling kulit lah, macam berkeping-keping jatuh. So saya sangat-sangat berharap Siva dapat bagi kopi dan juga green tea untuk kawan Siva tu. InsyaAllah saya rasa dia akan dapat manfaatnya lah. Dan mungkin orang-orang kat kilang ni dia ada banyak penyakit, mungkin juga sebab kualiti pemakanan kan, dia orang makan tak sihat ke, dan juga mungkin suasana kat kilang tu. So sangat-sangat baguslah kalau Mr. Siva dapat share dengan diorang kan. So kopi dengan green tea sebenarnya very very good. Diorang nak share satu rumah ke pun saya rasa dapat manfaatnya insyaAllah. Okay. So terima kasih banyak-banyak pada 3 testimoni sharing kita hari ini. Okay, tak apa, thank you very much Puan Rohaya dapat join sesi kali ini. Dan terima kasih sekali lagi Puan Mas Ayu dan Cik Siva. Seterusnya, okay, thank you very much Puan Rohaya. Okay, so seterusnya saya nak menjemput kita punya upline kita untuk membuat perkongsian kata-kata penutup terakhir, iaitu dipersilakan Special Vice Manager Puan Nina Marinda. Okay, Assalamualaikum. Ini tu pemaksaan ni nama dia ni. Okay, first of all, Alhamdulillah, sharer semua sangat, pada I sangat bagus. Dia orang bagus pasal apa? Dia orang sharing daripada hati kan? And also dengan ilmu. Okay, tengok tak, Siva tadi pun kata ada ramai orang kat kilang tu ada penyakit kan? Sebenarnya bukan kat kilang je ada ramai penyakit. Sekeliling kita semua ada ramai penyakit. Cuma kita tu nak buka mulut ke tidak. Okay? So kita punya attitude ialah sebenarnya memang kena tolong seramai orang yang mungkin. Sebab contoh tadi orang Myanmar tadi, dia bayar RM200 pergi hospital kan. Tapi Siva kasih dia ubat gigi dan kopi pun RM2 kan. So kita kena beritahu sebab ramai orang tak tahu the solution. Kita tahu the solution, tak habis lagi kita belajar. Tapi apa yang kita dah tahu tu, kita share. Kita jangan tunggu sampai kita nak jadi diamond barulah saya nak share. Macam mana saya nak share bisnes sekarang ni? Orang tengok dia ni pakai kereta kat kokak, takkanlah percaya. Ada orang cakap tu, I malu nak share pasal bisnes. Dia kata, pasal I tak ada kereta, tunggu I ada kereta lah, dia kata kan. Mana boleh macam tu? Semua orang start from zero. You don't have to be great to share. Tapi you have to share to be great. Maknanya in order to awak nak share pasal bisnes ni, belum hebat pun dah boleh share. Sebab lepas awak share baru awak jadi hebat. So jangan segan nak share pasal bisnes tu walaupun kita bukan diamond. Sebab diamond tu pun dulu juga mula dengan kosong kan. So share the business opportunity. Yang satu. Yang kedua, tolong orang tentang simple things macam tu. Simple pun boleh, major pun boleh. You tahu pasal cancer, of course kena tolong orang cancer. Memang kadang-kadang kita rasa tak confident kan. Dia tengok macam Puan Rohaya tadi. Dia boleh pergi situ, dia mengalah doktor, dia pula cakap orang tu suruh berhenti antibiotik kan. Why? Because dia confident. Kenapa jadi confident? Because dia ada ilmu. Sebab itu dalam Shuangho kita memang digalakkan to practice the 5 daily habits. Kalau tengok, siapa ni?
7 daily habits tu semua kebanyakan tu kena mengena dengan memantapkan ilmu. Apa 7 daily habits? Baca, dengar, meeting, semua tu adalah tentang ilmu. It's very important untuk kita ilmu kita kuat. Baru kita boleh tolong orang. Kalau ilmu kita sikit boleh juga tolong. Tapi maknanya kita tak dapat tolong berhabis-habisan. Sampai kalau macam tadi kita cakap dengan orang makan 20 biji lengzi. Kalau ilmu kita tak kuat, kita tak berani cakap. Kan? So always baca dan rajin Google, rajin research bila orang kasih certain penyakit, pergi search on it. Jangan depend sangat on upline, but of course kena tanya upline. Tapi kadang-kadang upline pun tak tahu sangat kan. Kita sendiri pun, the internet is besar, you can find out. So be proactive. Jikalau kita nak berjaya, kita kena be proactive. Jangan cakap upline saya tak ajar pun, ataupun husband saya tak bagi pun apa semua. Jangan bagi excuses. The thing is, you nak buat, you kena buat. And you kena buat sungguh-sungguh. Okay, 7 daily habits. Tengok tu Ayah tulis kat situ, baca, dengar, guna, contact upline, share tentang business, share tentang product and meeting. Itu the 7 daily habits given by Chuang Ho. Buat every day jikalau you all nak berjaya. Okay, the first 3, 1, 2, 3, banyak juga, 4, 5 daripada tu is about memantapkan ilmu kan. So rajin-rajin memantapkan ilmu, barulah you boleh jumpa orang. Also kalau you perasan, 3 sharers tadi kata mula-mula diorang semua tak berapa suka kan. Tak suka, tak ada percaya, tak percaya produk ni kan. Tadi Mas pun kata tak sure, Rohaya pun tak sure kan. Siva dah lama kan Siva. Jadi maknanya jikalau sekarang kita jumpa orang dan orang tu memang macam tak sure, kita jangan lekas putus asa sebab memang kebanyakan orang mula-mula skeptical. Itu sangat normal. So bila orang kata saya tak berapa minat ataupun dah kata awak kena reject, it's okay. Yang penting kita keep on trying. Bila kita cuba, nanti insyaAllah jumpa orang yang setuju. Macam saya kata kita nak cari mutiara daripada oyster kan. You cari mutiara, bukan first oyster terus jumpa mutiara. You dah korek 1000 mutiara kot berdapat oyster kan. So jangan give up, always share. Yang penting always share. So if you tengok kita punya first page tadi of the OPP, wang, masa, kesihatan, kita nak 3 untuk kejayaan kan. Of course kita Chuang Ho memulakan from the 3 benda ialah dengan kesihatan, which is very very bagus sebab produk kita memang sangat bagus untuk kesihatan. So kita semua make sure kita jaga kesihatan dan lepas tu cerita orang pasal kesihatan, introduce the product because semua tahu the product is very good. From kesihatan barulah kita akan ajak orang how to do the business, because jikalau kita nak terus makan produk ni, produk kita tak murah, kita nak berterusan makan produk ni sampai bila-bila ataupun nak share dengan the whole family, memang kita kena perlu duit. Okay, contohnya kalau kita seorang nak the whole set of Chuang Ho product daripada personal care, skin care, Lingzi, YKI, YKB kalau boleh nak semua sekali sebenarnya. Kita need to find duit. Itu dia punya reality. Okay. So that's why kita always kena share memula the product, dan bila orang kata mahal, saya tak mampu, kita kena share how to get the duit. Duit tu bukan semata-mata orang kata nak gila duit, tak. Because kita memang perlu. Contoh, if one day dalam family kita ada keperluan untuk makan produk yang banyak, macam mana kita nak tolong? Okay, so each one of us kena fikir how. So in order to get that duit, macam mana nak dapat income tu, kita kena share dengan seramai orang. Share every day. Lagi satu tentang sharing, macam si baca tadi kita nampak orang keliling dia kan, nampak orang kurap tu dia cakap, nampak tujuannya. Habis lepas tu nampak orang tu dia share, maknanya dia punya sharing tu bukan ikut apa yang dia rasa convenient. Dia memang sengaja nak share. Orang putih panggil apa ya? Tak tahulah apa orang putih panggil. Habis maknanya kalau orang Melayu panggil tu saya tak tahu apa dia. Okey. Contohnya you keluar hari ni, you tengok orang tu sebelah ni anak dia batuk-batuk. Nanti dulu tengoklah, nanti bila aku pergi cakap lah orang tu kan. Maknanya ikut as and when you suka. Bila you share, bila you suka, that means your hasil pun akan dapat macam tu. Ada, kalau tak ada. So you must make a point, hari ni aku keluar, aku nak tolong siapa. Bukan keluar pun, kadang tak keluar pun, hari ni saya nak tolong siapa.
Hari ni saya nak tolong berapa orang. You make a point. Orang tak boleh paksa you. Upline tak boleh paksa you. Tak boleh paksa you. You boleh make a point. Hari ni aku nak make sure aku tolong 3 orang. Tolong dalam Selangor senang je. Tolong apa? Tell them about health. Tell them about product. Tell them about Project Coffee 111. Tell about side income. Memang ramai orang yang tak nampak tapi ada yang nampak. So jangan tengok yang tak nampak tu. According to pengiraan, you jumpa 10 orang, 1 je yang akan nampak tau. So hari ni kalau kita nak 10 leaders, 10 orang yang nampak, katakan you dalam network, I tak ada leader, leader I sikit sangat. In order to get one leader, sebenarnya you dah approach 100 orang. So kalau you nak 10 orang, you dah approach ke 1000 orang. Belum kan? Sebab itulah tak ada leader. So sekarang approach orang. And I always say, bila you share tentang produk, tentang health, you akan dapat consumers. Bagus. Sebab you nak tolong orang sihat. Yang kedua, tapi if you tak share on the business, you tak akan dapat leaders. Why nak dapat leader? Because orang tu perlu duit untuk makan demi produk. Orang ni cancer, dia tak ada duit. Okay, no matter how much you share the produk, bagus, cancer bagus, Lindsay bagus, dia pun suka. Tapi dia tak ada duit. That means you bukan tolong sangat. Okay, some people memang bergadai tau for their cancer ke apa. Memang ada jual rumah semua. Okay, itu one of case. Tapi you must fikir in the future, besok lain kali, kalau dia orang ni buat macam kita semua pun, kita tak tahu berapa lama kita akan sihat kan. Tiba-tiba COVID serang ataupun somebody in the family got accident ataupun a big penyakit, takkan masa tu baru nak start business. That's why you start business. The business is long term. You bukan nak nampak the result now. Of course kalau you boleh, ada orang boleh dapat result now. Tapi ni long term planning. You plan from now, 3 to 5 years from now, aku di mana? From 3 to 5 years from now, aku masih sihat tak? 3 to 5 years now, mak bapak aku still sihat tak? Tentang in between aku perlu nak beli produk untuk anak, untuk bapa, untuk diri. By that time, you dah cukup, dah ada yang passive income. That's why kita galakkan because I always dulu tell orang-orang tau, kalau kita nak cari kerja, macam children lah. Kalau nak cari kerja, make sure that kerja, nombor 1 of course lah dapat duit kan. Yang kedua, tidak memudaratkan kita. Okay? Tak, contohnya kata kalau you kena stay up malam macam ataupun you kena expose to chemical, tu semua kan yang membuat ketiga kan, kita kan. So of course you cari kerja, jangan sampai memudaratkan you, sampai sakit belakang, sampai you sakit bawah pinggang. Ya, nombor 1 offer income. Nombor 3 kerja tu make sure that dia boleh membantu orang. Kita kalau you bantu orang, this can be amal jariah. You are passing the information right now. Besok you dah mati, your ilmu yang you pass now kan move on. Ni kan ilmu kan, ilmu yang baik-baik. So that's why to us is sangat berbaloi. Sangat berbaloi. Nombor 1, dapat duit. Nombor 2, badan jadi lebih sihat. Nombor 3, kita bantu orang keliling kita dan orang kita introduce semua jadi sihat. Memang betul saya cakap nobody would accept. But someone will accept. And someone will accept tu akan stay forever je, insyaAllah. I mean, look kan, ni Puan Kamalia ni you tahu, kenal dia dah berpuluh-puluh tahun dah. Puan Kamalia, the first time I pergi jumpa Puan Kamalia ke office dia, masa tu dia, some orang atas-atas tau, naik pengarah, something like that, from pejabat pertanian ni Puan Kamalia, masa tu. Betul. Jumpa dia dulu, zaman dulu ni dia dah lah tu nampak muda tapi dia tu dah ni lah, macam I dah ancient tu. Sampai hati. Tak apa, sama kan. I jumpa dia dulu, I pun sibuk bawa anak-anak pergi sekolah, dia naik pengarah. Dia cakap, I wish I can be like you untuk anak-anak pergi sekolah. Padahal kita ni dah penat sangat hantar anak pergi sekolah, ambil sekolah 5-6 dengan kain serba-serbu, kereta ke. Dia kata dia suka nak jadi macam tu. Sekarang kita dah ada cucu pula kan. We are still here. Can you imagine kalau you all ni muda-muda, 10 years, 20 years from now, you are still here and anak-anak ibu sama sekali pun ada makan. So that's how our network grow. Macam Puan Kamalia punya upline, nama dia Aisyah, she's not here, okay. Aunty Aisyah, she pun dah pencen kan. When she started pun, dia boleh Lindsay untuk anak dia yang ada scabies. Okay, anak dia kecil tau, anak dia kecil ada scabies and she tak tahu apa the solution and she kata, she memang reject. Because she kata this is from China, I tak pernah beli anything Chinese. Okay, so she makan, anak dia baik, anak tu kecil masa tu merangkak. Budak tu sekarang dah jadi doktor, maknanya apa? Dah besar. Dah beranak. So Aunty Aisyah started dulu, mula-mula anak dia kecil-kecil semua makan. Sekarang dia orang tu bila dia masuk asrama,
Semua orang dibekalkan ke balik asrama. Later dia orang dah masuk universiti, pergi overseas, semua bawa pergi overseas. I mean now I'm delivering to Kajang. Orang tu doktor in Kajang, deliver tu doktor in Kajang. Sampai operator tu kata, doktor tu makan ubat makcik, ubat apa tu makcik buat jual. So that means how they grow, daripada you anak cucu cicit, benda ni akan grow. Mas Ayu pun, I kenalan dengan mak dia masa sekolah dulu. So masa I jumpa mak dia, masa tu anak dia kecil-kecil. So now dia kata daripada dia sekotak kopi, separuh kotak kopi, sekarang dah jadi spend 700 to 100 a month, right? So within this how many years? Tak tahu, 11 years. Katakan your network grow, kalau emas dia jadi 700, Puan Kamalia lagi lah, tak tahu jangan kita, dia pun banyak sangat. Habis ayam tu kan, kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 years from now, semua dah berpuluh ganda. That's how our networking grow. Cuma you kena stay and you kena make sure you jaga your network, you follow up and you educate, ikut sistem macam ni. So relax. Kalau you rasa macam, ada orang rasa macam lambatnya kan this thing grow, ada orang rasa tu. Tapi just stay. Selagi you tak turun, insyaAllah nanti you akan dapat the ganjaran. Sementara ni dapat pahala kan, kasi tolong orang kan. So yang penting, do not stop sharing. Make sure satu hari you make sure you share. Make sure janganlah hari ni nanti dulu tak. You must be disciplined. 2022 is coming kan. Semua orang set kan, satu hari nak share dengan berapa orang. Saya tak boleh setkan you. Okay, you set. Satu hari aku nak share dengan korang. Senang. So, sekarang everything is online. Tak payah jumpa siapa pun. Okay, just share. Itu je. Share. Cerita, ini kita dengar tadi testimoni Rohaya Nanah, hati bernanah. Dan cerita pasal orang ni dulu tak suka kopi sekali tu. And then Siba cerita pasal kurap orang tu kalau pergi doktor RM200 dengan kita only RM14 dengan RM30. Nampak tak? So all this, apa yang you dah belajar, you kena share. Syahul punya business is very easy. Apa you belajar, you share. Apa you belajar, you share immediately. Bukan tunggu besok. 3 test tadi terus share. That's how we grow. Belajar and share. Niat nak tolong orang. Niat bismillah nak tolong dia ni. Aku tahu dia ada kurap kat situ. Aku dah cerita dengan dia pasal kurap. Kita pasal dia pasal green Z. Okay, simple. Sebenarnya our business is just like that. Sharing from the heart, mantapkan ilmu and share. Okay. So sebenarnya meeting ni dah hari kita punya third time on Sunday. Okay, Siti Aida join akhir ni kan. Okay, lain dah join before this. Hai Aina pun nampak Aina. Aina nak cakap apa ke Aina? Tak ada. Tak Dengar ada. je. Alright. So this is the third Sunday we jumpa. I buatkan this on Sunday secara ramai orang yang bekerja kan. So I hope kita boleh teruskan macam ni and I really hope semua orang akan ke depan and volunteer to share macam tadi. Sharing tu or even OPP rasa macam tak pandai kan, tak apa. Tak pandai tu nanti kita ajar. Okay, yang penting kita berani ke depan. Okay, so for now itu je lah saya nak cakap Puan MC. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak-banyak atas kita punya kata-kata penutup tadi. So kesimpulannya next session kita ada ke 26 hari bulan? Hari selepas Christmas ada insyaAllah ya. So insyaAllah nanti sebenarnya ini adalah lebih kepada platform lah untuk kita nak improve diri kita sendiri sebab kita dah tak ada company, dah tak buat OPP dan seminar dekat company. So kita buat inisiatif ni lah untuk kita kumpul dekat sini, praktis supaya kita boleh mantapkan diri kita punya ilmu lah dekat dalam Syangho ni. Right, so hopefully next week atau next session kita akan ada speaker-speaker lain untuk start buat OPP dan juga testimony sharing. Okay, terima kasih banyak-banyak lagi sekali untuk semua testimony sharer yang berfungsi pada hari ini. So sebelum kita akhiri majlis kita hari ini, boleh tak kita ambil gambar? Okay, ambil gambar. Malas pergi jauh. Okay, alright. Ini saya punya produk, produk hidup saya. Okay, ready? 1, 2. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. So macam Tina kata tadi, Syangho ni memang a long term business, okay. Walaupun ada yang buat short term, tapi ni adalah long term business. Macam saya pun dalam Syangho ni dah lama, sejak sebelum kahwin sampai sekarang dah ada anak-anak semua dan insyaAllah akan berteruskan lah lepas
ni. Okay, so hopefully sama juga pada kita semua. Dan okeylah, so kita jumpa in the next session. Saya akhiri majlis hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Bye. Bye.